Jadi kita malam ni insya-Allah ya akan buat sikit perubahan sebab tadi Haji Mat Syah ada bagi tahu pada ustaz ya. Kebetulan kita ambil sempena malam ni malam Al-Isra wal Mi'raj ya. Jadi kita akan menyentuh tentang Isra Mi'raj lah ya. Jadi patutnya malam ni Bulughul Maram ya. Tapi oleh kerana ambil sempena peristiwa Isra Mi'raj ya, malam ni kita bincang tentang Al-Isra wal Mi'raj ya secara ringkas saja ya. Tetapi kita menggunakan ayat Al-Quran surah yang ke-17 ya, ayat yang pertama Ustaz akan share ya pada malam ni insya-Allah ya. Jadi Ustaz akan share dia punya Dia punya ni lah ya. Tak boleh nak besar sangat ya. Okey ya. Tak adalah terlalu besar tapi bolehlah ya. Boleh nampak ya ayat yang Ustaz share ni tuan-tuan? Boleh nampak ya? Okey ya, tuan-tuan kalau ada Quran ya, buka Quran masing-masing, tolong ambil Quran bercetak masing-masing, jangan tengok handphone lah. Yang handphone ni Ustaz dah share ya. Tuan-tuan ambil Quran bercetak dan kita akan bincang ayat ni insya-Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Jadi insya-Allah ya, pada malam ni kita tengok surah Al-Isra sempena malam 27 ya. Ni malam 27 Rejab, dan bulan Rejab memang sinonim dengan apa kita panggil ya, memang sangat sinonim dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj ya. Okey. Jadi kalau kita boleh ya, kalau kita boleh tengok ayat ni ya, kita besarkan lagi. Ya. Ustaz dah besarkan. Jadi harap-harap tuan-tuan boleh tengok ya dengan baik ayat ni. Semua nampak ayat ni boleh nampak Boleh nampak? Boleh? InsyaAllah boleh nampak Ustaz. Okey, terima kasih. Tuan-tuan kalau kelas online ni tuan-tuan kena respon ya tuan-tuan ya. Sebab kalau kelas fizikal Ustaz boleh nampak tuan-tuan ya. Tapi kelas online ni ya, bukan sebahagian besar tuan-tuan tak on video, jadi at least cakap lah ya, respon lah ya ke tidak ke, ada soalan ke ya. Okey, kita tengok ayat ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim ya. Jadi surah Al-Isra surah 17 dalam Quran ya. Yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, dalam Quran ya ada surah Al-Isra tetapi tak ada surah Al-Mi'raj. Itu mula-mula Ustaz nak sebut ya. Surah Al-Isra ada, surah Al-Mi'raj tak ada ya. Sebab apa ya? Sebab ya apabila Nabi pulang daripada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi cerita kepada masyarakat Mekah tentang Isra. Nabi baru cerita Isra saja. Isra ni perjalanan secara horizontal ya. Maknanya perjalanan daripada Mekah ke Palestin ya. Nabi baru cerita yang Mekah Palestin pun dah ada orang tak percaya. Dah ada orang murtad ya. Ini kan pula kalau cerita Mi'raj ya. Jadi itu reason dia tuan-tuan ya. Senang saja mengapa tak ada surah Mi'raj, kerana kalau cerita Isra pun orang tak percaya, Mi'raj tak payah tanyalah. Mi'raj cerita naik ke langit ya. Isra perjalanan daripada bumi saja ya. Okey ya, mari kita tengok ayat dia. Ustaz dah share subhana ya. Ini tasbih tuan-tuan ya. Maha suci Allah ni tasbih. Biasa kita sebut subhanallah ya. Kita sebut subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim ya dalam rukuk dan sujud kita. Jadi biasanya tasbih ini biasanya selepas tasbih dia akan datang sesuatu yang luar biasa. Tuan-tuan kena catatlah ya apa Ustaz sebut ni, sebab kita akan jumpa banyak kali benda ni. Jadi kalau tuan-tuan hanya mendengar tak mencatat ya, nanti tuan-tuan akan lupalah. Melainkan tuan-tuan genius lah. Genius ni dia dengar sekali dia ingat.
Ya, kalau kita hanya above average, tuan-tuan kena berusaha lebih sikitlah. Ya, jadi kita kena salin, ya, kena ulang balik, kena tanya soalan. Itu trik belajar, tuan-tuan. Ya, itu tips untuk belajar. Subhana Maha Suci. Ya, ini kita tak bincang grammar, tuan-tuan. Ya, grammar tu Ustaz bincang dalam kelas Quranic Arabic kita hari Sabtu. Ya, malam ni kita bincang lebih kepada makna dia, tadabbur makna dia. Ya. Jadi Maha Suci Allah, maknanya semua makhluk Allah akan bertasbih, ya, memuji Allah. Subhana Maha Suci Allah, ya. Yang bagaimana, ya, Allah ni allazi asra. Ya, Maha Suci Allah yang subhana tu Maha Suci, yakni Allah allazi ni, ya, allazi ni. Jadi allazi ni ialah yang, ya, allazi ni ada alif lam di depan. Alif lam ni menunjukkan dia definite, ya, dia ada artikel the, ya, allazi maknanya Allah the, ya, kita kata the. Kalau Almighty, Allah the Almighty, maknanya ada the ataupun the depan tu, ya, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu kita pun sebut Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah yang Maha Suci, Allah yang Taala Maha Tinggi, Tabaraka Wa Taala, ya, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada allazi yang, ya, Allah itu asra telah memperjalankan. Ya, perkataan dia fokus pada asra. Ya. Bila kita sebut asra, perjalanan itu mesti malam, tak boleh siang. Kalau siang tak panggil asra. Okey, tuan-tuan, ya. Sekali lagi, asra merujuk kepada perjalanan pada waktu malam. Kemudian cuba tuan-tuan tengok, ya. Di sini Allah sebut, ya, asra maknanya telah memperjalankan. Maknanya bukan Nabi apa? Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang plan untuk pergi. Nabi tak plan untuk pergi. Nabi dijemput, ya. He was invited, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad was invited by Allah the Almighty. Ya, Nabi itu invited, dijemput. Bukan Nabi suka-suka nak pergi, bukan. Jadi bila bukan Nabi suka-suka nak pergi, maka perjalanan tu perjalanan yang sangat istimewa. Ya, dia official, ya, official journey pada malam tu, ya, night journey. Ya, kerana Allah yang memperjalankan. Jadi bila Allah memperjalankan, bukan makna Nabi kena berjalan kaki dah, ya. Allah datangkan kenderaan dia. Nama kenderaan tu Buraq, ya, Buraq. Jadi Buraq tu apa dia, tuan-tuan? Buraq tu merujuk kepada apa, ya? Buraq tu merujuk kepada seekor binatang, seekor haiwan, ya, yang datang daripada syurga, tuan-tuan. Buraq ni. Ya, Buraq ni diambil daripada perkataan barkun. Tuan-tuan kena catatlah, barkun. Barkun makna kilat. Buraq, ya, binatang ataupun haiwan yang bergerak sepantas kilat. Jadi Ustaz bagi detail, ya. Ustaz bagi satu-satu sebab satu ayat je dalam Quran. Jadi kita akan habiskan perbincangan hari ini cerita pasal ayat ni saja, tuan-tuan. Supaya tuan-tuan faham betul. Supaya next time bila kita dengar lagi cerita Isra' Mi'raj, kita tak adalah bertanya-tanya soalan lagi, ya. So Asra telah memperjalankan. Maknanya Allah datang jemput Nabi, bawa Buraq, ya. Buraq tu yang akan Nabi naik. Dan bersama-sama dengan Buraq ada malaikat, ya, ada Jibril alaihissalam. Kerana apa Nabi memerlukan Jibril? Kerana Nabi akan pergi tempat yang Nabi tak pernah pergi. Macam tuan-tuan lah, ya, tuan-tuan tak pernah pergi Palestin, Ustaz bawa tuan-tuan pergi Palestin, Ustaz yang akan lead tuan-tuan. Ustaz yang akan guide tuan-tuan. Ustaz akan jadi tour guide. Ustaz akan bagi tahu ni Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ni luas dia berapa besar, ya. Dome of the Rock tu part of Masjid Aqsa ke bukan, ya. Masa Nabi sampai, kat mana Nabi mengimamkan solat? Berapa ramai Nabi dan Rasul yang menjadi makmum kepada Nabi? Malaikat ikut tak? Ya, Buraq diikat di mana? Nabi naik daripada mana? Betul ke cerita batu apa? Batu terapung. Semua tu Ustaz akan ceritalah. Sebab Ustaz jadi tour guide. Ya, kalau Ustaz bawa tuan-tuan pergi mana contoh? Pergi ke Turki sebagai contoh, ya. Ustaz lah kena tunjuk, ya, di mana apa kita panggil, ya, di mana tempat, ya, yang dulu menjadi capital city of Byzantine Empire, ya. Kawasan mana yang akhir sekali jatuh ke tangan umat Islam, ya. Istana Sultan Muhammad Al-Fatih dekat mana, ya. Museum tu dekat mana, ya. Dulu museum tu apa, ya, apa ni, Hagia Sophia tu dulu adakah gereja ataupun masjid, atau itu semua Ustaz kena cerita. Pasal Ustaz jadi tour guide, tuan-tuan. Sebab itulah, ya, apabila Nabi nak diperjalankan, yang menjadi tour guide adalah Jibril alaihissalam. Sebab Jibril ni kerja dia turun naik langit ke bumi.
Turun ke bumi, naik balik. Ya, naik ke langit, turun balik. Macam tu. Nabi Muhammad SAW tak pernah. Jadi bila Nabi tak pernah, Nabi kena ada tour guide lah. Dan tour guide Nabi memang tour guide yang paling layak. Jibril alaihissalam yang juga merupakan guru Nabi. Tuan-tuan kena ingat, Jibril adalah guru Nabi kerana yang mengajar Nabi tentang agama, of course Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi melalui perantaraan Jibril. Ya, tuan-tuan masih ingat tak kalau Ustaz tanya pada tuan-tuan? Ya, tuan-tuan ingat tak masa mula-mula Allah perintah ya Nabi untuk solat 5 waktu? Ya, solat 5 waktu tu asal-asalnya semua tuan-tuan, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Asal-asalnya berapa rakaat semua solat tu tuan-tuan? Masa Nabi di Mekah, berapa rakaat solat tu? 50. 50. Ya, 50 betul lah. Ya, tapi dah jadi 5 kan? Ya, tapi 5 rakaat tu, ya, 5 waktu tu, setiap waktu tu berapa rakaat solat tuan-tuan? Setiap waktu tu. Zuhur berapa rakaat? Asar berapa rakaat? 2. Kak Masyidah? 10. Ya. 10 apa? 10 pahala. 10 pahala? Tak faham. Sebab Ustaz tak tanya pahala. Satu rakaat, why dia dah potong daripada 50 jadi 5 rakaat, 5 waktu, sebab Allah sebab Allah equivalent kan satu solat tu kepada 10 pahala. So 5 kali solat equivalent to 50 kali solat. Soalan Ustaz tak dijawab. Bukan tu soalan Ustaz. Soalan dia ialah 10 rakaat kan? 10 rakaat. Sebab apa? Bukan Zuhur 4, bukan Isyak 4, ya? Bukan Maghrib 3, bukan ke? Kalau kita totalkan, ya? Kita totalkan berapa semua rakaat? 50 lah. 5 kali. Rakaat solat. Subuh kan 2. Zuhur 4, ya? Asar 4. Maghrib 3, Isyak 4. Berapa? 17 rakaat. Ya, 17 rakaat. Tapi 17 rakaat tu sekarang. Soalan Ustaz, masa mula-mula Allah perintahkan Nabi solat yang 5 waktu tu, ini bukan cerita 50 turun tu dah selesai. Ini sekarang dia punya final dia, ya, ialah 5 waktu solat, bukan 50 waktu. Kita bukan cerita rakaat ni. Ya, yang kalau yang waktu tu 50 akhirnya jadi 5 waktu kan. Yang 5 waktu tu Ustaz tanya, ya, berapa total rakaat masa Nabi kat Mekah? Solat tu berapa rakaat? 500 kot. Apa ni perempuan? Dua rakaat siang, 2 malam. 2 rakaat subuh dengan maghrib. 2 rakaat tu zaman mula-mula sebelum Isra' Mi'raj. Tuan-tuan dah lupa balik ni cerita Bulughul Maram ni. Cerita Bulughul Maram. Puan-puan dan tuan-tuan tak buat ulang kaji. Sebab tu puan-puan dan tuan-tuan tak boleh jawab soalan ni, ya. Cuba tengok balik hadis, ya. Hadis cerita tentang Aisyah. Aisyah bagi tahu. Semasa kami di Mekah, semua solat adalah 2 rakaat saja. Subuh 2, Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 2, Isyak 2. Semua solat tu 2 rakaat. Ya, betul tadi kata total dia 10 rakaat, betul. Ya, tapi tuan-tuan tak detailkan. Ya, semua solat tu 2 rakaat. Itulah peringkat awal masa di Mekah. Itu riwayat daripada Aisyah, dia dalam kitab Bulughul Maram. Tuan-tuan boleh buka kitab Bulughul Maram bab solat, ya, jumlah rakaat di Mekah tu 10 saja. Subuh 2, okey. Zuhur 2, Zuhur bukan 4. Asar 2 bukan 4, Maghrib 2 bukan 3. Ya, Isyak pun 2 bukan 4. Itu semasa di Mekah. Ini bukan cerita sebelum Isra' Mi'raj, ya. Sebelum Isra' Mi'raj, betul lah tu, ya. Ikut Nabi Ibrahim punya syariat kan. Nabi Ibrahim punya syariat solat berapa waktu? Apa ni? Kak Suhati? 2 waktu 2 rakaat. 2 waktu 2 rakaat, macam subuh 2 rakaat dan macam maghrib tapi 2 rakaat juga. Itu syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, itu sebelum berlakunya peristiwa Isra' Mi'raj. Ya. Ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi dapat 5 waktu. Maknanya lebih pada Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim 2 waktu, Nabi Musa 2 waktu. Ya, dikatakan Nabi Isa pun 2 waktu juga dengan 2 rakaat. Sebab itu umat Nabi Muhammad yang mula-mula masuk syurga kerana solat kita lebih banyak daripada Bani Israel.
daripada zaman Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Itu paling banyak sekali. Ya, umat Nabi Muhammad lah yang paling banyak rakaat solat dan waktu solat. Kita solat 5 waktu dan ada 17 rakaat. Orang dulu ada 2 waktu, hanya 4 rakaat. Ya. Tetapi yang 17 rakaat itu hanya bermula setelah Nabi dan para sahabat apa? Masa di Mekah masih lagi 2. Bila yang jadi 17? Ketika bila? Ketika bila tuan-tuan? Ketika bila Haji Nazri? Bila yang jadi 17 tu? Mi'raj. Selepas. Betul. Tuan-tuan tak pay attention ni. Ya. Tuan-tuan tak pay attention. Masa Isra' Mi'raj, ya, masa Isra' Mi'raj kan dapat 5 waktu. Setiap waktu berapa rakaat tadi tuan-tuan? 2. Itu yang total 5 kali 2 10 tuan-tuan. Ya, jadi ustaz tanya, bila yang jadi 17 rakaat tu bila? Yang Asar 4, Zuhur 4, Isyak 4. Bila tuan-tuan? Bila? Bila Kak Suhati? Tolong jawab. Lepas Dah jawab Mi'raj. tadi dah, ya? Apa selepas Mi'raj lagi? Isra' Mi'raj tadi dah cerita dah. Tuan-tuan tak dapat lagi ni. Cuba tuan-tuan dengar balik. Dengar balik betul-betul. Solat ni ada 3 stages. Solat yang pertama, setelah Nabi dapat wahyu. Mula-mula, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, Nabi solat lah. Ya, solat tu seperti mana solat zaman Nabi Ibrahim. 2 waktu. Tuan-tuan catat tuan-tuan. Tolong catat. Tuan-tuan jangan dengar saja. Ya, tuan-tuan catat. Kalau tuan-tuan dengar balik kuliah ni, okey. Tapi ustaz tak yakin tuan-tuan dengar balik. Mungkin ada yang dengar balik sebab dia tak hadir. Tapi tuan-tuan yang hadir, ustaz tak berapa yakin tuan-tuan dengar balik. Ya, sorry lah tuan-tuan. Ya, tapi nak bagi tahu macam tu. Kalau tuan-tuan ada yang dengar, alhamdulillah. Ya. Jadi stage pertama, solat ni hanya 2 waktu saja. Sebab Isra' Mi'raj belum berlaku. Ya, perintah solat ya mengikut yang kita panggil default dia. Default dia ialah ikut syariat Nabi Ibrahim. Sebab apa ikut syariat Nabi Ibrahim? Kita tanya dulu. Haji Nazri, ya. Sebab apa Nabi Muhammad kena ikut syariat Ibrahim dan Ismail? Sebab apa Nabi Muhammad tak ikut syariat Nabi Isa? Sedangkan Nabi Isa yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Sebab apa Haji Nazri? Sebab Isa untuk kaum Israel sahaja. Isa untuk kaum Nasrani. Bani. Ada Bani depan Haji. Bani. Kaum Bani Israel. Ya, Bani Israel. Betul. Ya. Jadi Nabi Isa walaupun dia Rasul yang ke-24, kan Nabi Muhammad kan 25 kan? Nabi Isa 24. Ya. Nabi Yahya 23. Nabi Zakaria 22. Ya. Nabi Yunus ya 21 ya. Jadi nabi-nabi dan rasul ni mereka yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Tapi semua nabi ni adalah Bani Israel. Ya, semua mereka Bani Israel starting from Nabi Yusuf. Nabi Yusuf Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Syuaib ya. Kemudian Nabi Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Ada 12 semua ni ya. Yang the last 12 ni other than Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tu Bani Israel. Jadi oleh kerana mereka Bani Israel, ya, dia punya syariat Taurat dan Injil, dia eksklusif hanya untuk Bani Israel saja. Sebab tu Nabi Muhammad tak boleh beriman dengan Taurat dan Injil. Beriman tu maknanya gunakan Taurat dan Injil untuk syariat tak boleh. Tapi percayalah, of course kena percayalah kitab-kitab tu. Tapi Nabi Muhammad tak ikut syariat Bani Israel. Jadi syariat yang Nabi Muhammad kena ikut adalah syariat yang Allah utus Rasul ke Mekah. Rasul yang diutus ke Mekah 2 je. Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya. Walaupun Nabi Ibrahim tu Rasul yang keberapa? Ya, yang keberapa tuan-tuan? Datuk Osman. Nabi Ibrahim nombor berapa? Daripada 25 tu, tuan-tuan, Nabi Ibrahim nombor berapa? Nabi Ismail nombor berapa? Tengok 25 Nabi tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada carta tu kat depan tuan-tuan. Ya. Nombor berapa Nabi Ibrahim? Cuba kira. Perempuan, siapa nak tolong kira? Nombor 6 Ustaz. Ya? Nombor 6. Nombor 6. Nombor 6 tuan-tuan. Nabi Ibrahim nombor 6. Nabi Ismail nombor berapa Jason? 8. Nombor 8. Dia nombor 8, ya. Bukan Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim ke? Pasal apa Nabi Ismail tak nombor 7
Pasal apa? Pasal apa? Pasal apa Kak Noraini? Pasal apa Nabi Ismail bukan nombor 7? Pasal bapak dia Ibrahim tu nombor 6. Yang ketujuh Lut. Anak saudara dia. Ya, sebab apa? Sebab antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tu ada seorang lagi Rasul yang lebih tua daripada Ismail. Yang telah lahir semasa Nabi Ibrahim berada di Iraq, Babylon lagi. Ya, beliau telah dilantik lebih dahulu. Namanya Lut alaihissalam. Dia anak saudara Nabi Allah Ibrahim. Tapi Nabi Lut diutus kepada masyarakat Sadom. Ya, kaum Sadom. Ya, kaum Sadom tu duduk di dekat dengan Laut Mati. Ya, dekat dengan Dead Sea. Dead Sea di sempadan Palestin dan Jordan. Ya, jadi syariat dia untuk orang situ saja. Ya, tapi Nabi Allah Ibrahim ya diutus oleh Allah ke Palestin juga dan juga ke Makkah bawa anak dia ya Ismail, dan akhirnya Ismail jadi rasul ya. Nabi Ismail ikut syariat Nabi Ibrahim sebab Nabi Ibrahim dapat suhuf. Suhuf tu makna lembaran-lembaran ya, macam kita kata helaian-helaian lah ya. Dia macam dia bukannya dia lampiran ya, dia appendix ya. Dia bukannya kitab macam Quran, macam Taurat, Injil, dia bukan. Ya, jadi oleh kerana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diutus ke Mekah, maka syariat mereka itulah yang terpakai. Walaupun jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim tu roughly berapa ribu tahun tuan-tuan? Berapa ribu tahun siapa nak jawab tu ya? Shirin, berapa ribu tahun Shirin? Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim tu roughly berapa? Silakan. Shirin ada ke? Ada Ustaz. Saya takut berapa salah. lebih tahun? Parah. Sampai cuba je. 3,000 yang Ustaz cakap baru ni tu. Ya, 3,000. Lebih kurang. 3,000 tahun. Lebih kurang. Maybe more than 3,000 years. Ya. Tuan-tuan nak tengok balik asal dia. Ustaz dah sebut banyak kali tapi Ustaz ulang sekali lagi sebab mungkin ada jamaah yang baru. Antara Nabi Muhammad. Tuan-tuan kena tengok Nabi Muhammad lahir tahun bila. Ya. Nabi Muhammad lahir tahun, jangan tuan-tuan kata Nabi Muhammad lahir tahun gajah. Memanglah nama tahun tu tahun gajah, betul. But I'm talking about ya tahun Masihi dia berapa tuan-tuan? Ya, tahun Masihi dia 570 Masihi. 570 Masihi. Ya, 570. 570 Masihi maknanya berapa tahun selepas Nabi Isa, Kak Suharti? How many years after Isa alaihissalam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He was born after how many years from Isa, from Jesus Christ? Kak Suharti? Ya, Ustaz, saya tengah tengok nota. Tuan-tuan tak boleh tengok nota. Tuan-tuan jawab macam tu je tuan-tuan. 570 Ustaz. 570 ya. Pasal Isa was born on the first Masihi tuan-tuan. Tahun 1 Masihi. That's right. Sebab of course lah Kak Suharti, sebab kalender Masihi itu kan started from Isa ya, the birth of Isa alaihissalam. So kalau Nabi Isa tu tahun 1 Masihi, Nabi Muhammad 570, maknanya lebih kurang 570 years after him lah. Ya, after Nabi Isa. Okey. So kita dah dapat 570 kan? Ya. So kita pergi before Nabi Isa. Before Nabi Isa kita panggil before Christ kan? BC. In English kita panggil before Christ. Haji Hassan ingat tak? Kadang-kadang ada buku dia tak pakai before Christ. Dia pakai before apa tu? Before apa Haji Hassan? Ada satu lagi istilah. Dia tak panggil before Christ saja. Dia satu lagi. Before what? Siapa boleh jawab? Tuan-tuan. Datuk Osman, ya, Haji Mat Syah, ya. Dia panggil apa? Before what era? Before what era? Kalau BC before Christ, betul. Tapi ada buku dia tak pakai BC, ya. Dia pakai BCE, dia pakai BCE. Before after death. After death mana boleh Puan Sri? BCE. After death AD. BCE. Before Christ. Betul ke? BC. Kalau BC before Christ, ni BCE. Sikit je lagi. Cuba adjust sikit. Tuan-tuan ejah-ejah aja jawapan dia, ya. Before what era? E tu era. Before apa era? Common ya, Ustaz? Ya, biasa kita panggil before Christian era, tuan-tuan. Before Christian era, ya. Before Christianity. Christianity itu starting from Nabi Isa lah.
kalau tuan-tuan, kalau Puan Sri baca buku sejarah ya, kat Google ke apa ke, dia akan letak dua. Sama ada before Christ ataupun before Christian era, sama sebenarnya. Walaupun Christian era tu sebenarnya bukanlah mula zaman Nabi Isa. Christian era tu ya sebenarnya dia mula daripada zaman Byzantine Empire embrace ya Christianity as the religion of the kingdom ataupun religion of the empire. Itu tahun 300 lebih tu. Ya, tahun 300 lebih ya. Zaman apa ni? Zaman Konstantin the emperor, zaman Konstantin. Konstantin tu yang buat Konstantinopel tu. Ya, dia emperor ya, dia Byzantine emperor. Tetapi biasa orang panggil zaman Nabi Isa itulah bermulanya Christianity. Memanglah sebab dia lah yang bawa, sebenarnya bukan Christianity, Nasrani dia bawa kan, agama Injil. Yeah. Tapi tak apalah, kita kira samalah ya. So bila kita kira sama, maknanya satu Masihi juga samalah. Sebelum zaman Nabi Isa kita panggil before Christ ataupun before Christian era. Orang Melayu panggil sebelum Masihi, mana sebelum nama Nabi Isa. Yang paling common ya, kalau Nabi Yahya dia hidup sezaman dengan Nabi Isa. Dia hidup sezaman. Dia lahir dulu tapi dia sezaman. Nabi Zakaria pun sezaman juga ya. Dikatakan Nabi Zakaria pun sezaman dengan Nabi Isa. Dia jumpa juga Nabi Isa sekejap. Ya, sebab Nabi Zakaria adalah bapa angkat kepada Maryam. Ya, ingat lagi Nabi Zakaria adalah bapa angkat dan juga bapa saudara. Kerana ya Nabi Zakaria kahwin dengan Elizabeth alias Sabes. In Hebrew kita panggil alias Sabes. In English Bible kita panggil dia Elizabeth. Elizabeth tu isteri Nabi Zakaria, mak kepada Yahya. Ya, dalam Bible kita panggil Yahya siapa tuan-tuan? John the Baptist. John the Baptist. Itu orang Kristian panggil, kita tak. Ya, kita tak percaya baptism pun. Ya, tapi orang Kristian panggil. Jadi mak kepada John the Baptist adalah Elizabeth, bapa dia Zakaria. Ya. Mak kepada Nabi Yahya tu, ya, Elizabeth tu adik-beradik dengan Hannah. Adik-beradik dengan Hannah. Hannah tu isteri siapa? Hannah tu isteri Imran. Surah Ali Imran, surah 3 dalam Quran, ya. Kan nama surah tu kan Ali Imran, the family of Imran. Ya. Siapakah Imran tu? Imran tu husband kepada Hannah. Ya, meaning oleh kerana Hannah dengan Elizabeth tu adik-beradik, maknanya Imran dengan Zakaria apa hubungan dia tuan-tuan? Biras. Hubungan dia biras. Biras in English ada ke istilah Kak Suarti? Biras. Ada ke istilah khusus? Tak Selain ada. daripada apa ni kita kata ya, tak ada ya. Ustaz tak tahu tapi kalau kata ada tolong share ya. Kalau ada lecturer TESOL ke ya, tolong bagi tahulah ya. Jadi bagi tahu apa istilah biras tu ya. Kalau kita kata apa kita panggil ya, bolehlah panggil ipar kan, kita kata ipar lah ya. Tu bahasa Melayu dia. Ya, in-law kita kan. Kita punya brother in-law ke ya, ataupun sister in-law kan ya. Kalau dia adik-beradik dia sisters lah ya. Siapa tadi? Elizabeth dengan Hannah ya. Jadi Imran dengan apa ni Hannah ya, dia tak dapat anak mula-mula. Tapi akhirnya dapat anak. Ketika Hannah lahirkan Maryam, Maryam tu anak mereka, masa tu Imran dah meninggal. Ya, tak berapa lama lepas Hannah lahirkan apa ni Maryam, Hannah pun meninggal. Jadilah Maryam tu anak yatim piatu. Jadi oleh kerana Maryam tu anak yatim piatu, maka yang ambil sebagai anak angkat, orang masa tu Bani Israel berebut nak ambil Maryam ni sebagai anak angkat. Sebab Maryam ni budak baik. Ya, mak dia Hannah adalah ahli ibadat. Bapa dia Imran ya, dianggap sebagai pemimpin agama Yahudi, ya, pemimpin agama Nasrani, ya, pemimpin agama apa? Agama Bani Israel, kita kata agama Taurat lah. Masa tu Injil belum ada lagi. Nabi Isa pun tak lahir lagi, ya. Jadi nak bagi tahu bahawasanya Imran ni kalau zaman kita kata imam lah, imam Masjid Aqsa tu lah. Ya, dan beliau walaupun dia bukan nabi dan rasul, Zakaria yang nabi. Tetapi Imran ni hebat. Even dalam Quran ada surah Imran, Ali Imran. Mana ada surah Zakaria? Tak ada. Ya, walaupun Zakaria ya adalah prophet, ya, adalah messenger of God ya, tetapi Imran orang biasa tapi dia orang soleh. Ya, dan daripada keturunan Imran lah dapat Maryam, daripada Maryam dapat Isa alaihissalam. Okey ya, clear. Jadi Nabi Yahya hidup sezaman dengan Nabi Isa. Nabi Zakaria pun hidup sezaman. Maryam hidup sezaman. Ya, Imran tak sempat. Pasal Maryam tak jumpa dengan bapa di Imran.
Ya, okey, yang tu tak ada masalah lah. Kita pergi jauh sikit. Jauh sikit ialah Nabi Musa. Nabi Musa nombor berapa tuan-tuan? 14. Haji Nazri. Nabi Musa ada 2 riwayat. Kalau kita pakai Ibnu Katsir kata Nabi Musa nombor 15. Itu Ibnu Katsir. Itu dalam Qasas Al-Anbiya, Stories of the Prophet yang kita guna hari Rabu punya kelas. Ya, dengan Moses. Itu nombor 15. Tapi kalau kita pakai yang common, yang orang Melayu biasa, terutamanya nasyid yang Raihan tu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lot, Ismail, maka Nabi Musa nombor 14. Dia ada beza sikit. Ya, ada beza sikit. Ya, dia beza tu selepas Nabi Yusuf. Ya, sebab Nabi Yaqub nombor 10, Nabi Yusuf nombor 11, ya. Lepas Nabi Yusuf tu Nabi Ayub nombor 12. Ya. Kalau Ibnu Katsir, lepas Nabi Ayub Nabi Zulkifli. Ya, Nabi Zulkifli nombor 13, Syuaib 14, Musa 15. Itu Ibnu Katsir punya version. Kalau ustaz lebih cenderung pada Ibnu Katsir lah, pasal ulama besar, tokoh tafsir kan, tokoh hadis, tokoh sirah. Jadi kita pegang pada Ibnu Katsir lah. Ya. Jadi nombor 10 saya ulang balik. Nombor 10 ialah Nabi Yaqub. Ya. I'm repeating now, ya. Okay, sorry. Nombor 10 adalah Nabi Yaqub, nombor 11 Nabi Yusuf. This is according to Ibnu Katsir, Please remember, this is according to Ibnu Katsir. Number 10, ya, number 10 siapa tadi? Nabi Yaqub, Jacob. Nombor 11 ialah Yusuf. Ya, Yusuf. Yusuf dipanggil apa tuan-tuan? Joseph. Ya, itu dalam Bible. Itu istilah Bible. Salah tak kita guna istilah tu? Tak salah tuan-tuan. Ya, yang salah kalau kita anggap mereka ni macam orang Kristian anggap, tu salah. Tapi setakat nama tak ada masalah. Boleh tak kita panggil Nabi Isa Jesus? Boleh. Ya, tak ada masalah. Ya, Jesus. Even Ahmad Didat pun, Syekh Ahmad Didat guna Jesus juga. Dr. Zakir Naik juga guna Jesus. Ya, cuma kita tak katalah Jesus Christ di kalangan kita, sebab Christ tu maknanya yang merujuk kepada yang disalib tu lah. Ya, tapi kita tak panggil lah dia yang tu kan. Kita panggil Jesus saja, ya, ataupun Nabi Isa alaihissalam. Okey. Nombor 10 Yaqub, nombor 11 Yusuf. This is according to Ibnu Katsir. Please remember. Number 11, number 12 adalah Ayub alaihissalam. Nabi Ayub yang diuji dengan kematian anak-anak dia, semua anak dia meninggal. Ya, kebun dia habis semua. Ya, binatang ternakan dia selesai semua tuan-tuan. Dan Allah uji dengan sakit. Orang Melayu fokus pada sakit. Tapi orang Melayu lupa dia kena apa? Nabi Ayub ni macam-macam benda lain dia kena ujian. Dia kematian semua anak dia, lelaki perempuan habis meninggal semua tuan-tuan. Bahkan sakitnya, sakit tu dah last sekali. Ya, sakit tu betul dia kena sakit, ya. Tapi the focus is not on the sakit. Ya, the focus is Allah uji dia semua binatang ternakan mati. Kebun-kebun dia habis semua tuan-tuan, ya. Anak dia meninggal. Tinggal dia dengan isteri saja tuan-tuan. Ya, dia dengan isteri saja. Kemudian disebabkan kesabaran, maka Allah sembuhkan sakit dia. Allah kembalikan balik, ya. Dia beternak, binatang-binatang dia jadi banyak balik, ya. Dia punya kebun, anak-anak dia, isteri dia lahirkan anak yang lain pula tuan-tuan. Jadi Allah uji dengan sedikit musibah, ya, dan akhirnya Allah bagi dia balasan yang lebih baik, of course tuan-tuan, ya. Jadi Nabi Ayub nombor 12. Nombor 13 is Nabi Zulkifli, 13. Nombor 14 ialah siapa? Nabi Syuaib, bapa mertua Nabi Musa. Nombor 15 barulah Nabi Musa. Of course, kalau 15 Nabi Musa, 16 dah boleh agak lah tuan-tuan. Mestilah abang dia Nabi Harun. Ya, itu according to Ustaz, Ayub Zulkifli 13 Ustaz. Zulkifli 13. Betul? And then Nombor 14 siapa? Syuaib. Of course Syuaib lah. Sebab Syuaib lebih tua daripada Nabi Musa. Ya, sebab Nabi Syuaib kan sezaman dengan Nabi Musa. Takkanlah Nabi Musa dulu kan? Mestilah Nabi Syuaib, bapa mertua dia. Ya, ketika Nabi Musa sampai di Madian, sampai dekat Jordan, Nabi Syuaib dah berusia tua. Apa buktinya Nabi Syuaib tu tua tuan-tuan? Apa bukti dia? Bukti dia apa ni tuan-tuan? Dia suruh anak dia pergi ambil air. Anak dia ambil air tu untuk apa tu? Untuk bagi minum keternakan dia. Jadi maknanya yang bagi minum ternakan ni mana ada orang perempuan tuan-tuan, orang lelaki. Tapi sebab Nabi Syuaib tu dah berumur,
maka dia tak boleh buat kerja dah, ya. Dia tak mampu dah. Sebab itulah anak perempuan dia pergi, ya. Itu bukti. Ya, Quran sebut dia syaikhun, ya, wa abuna syaikhun kabir. Anak dia kata, bapa kami seorang lelaki yang sudah tua. Ya, tua sangat dah. Itu yang disebut syaikhun tu, ya, syaikhun kabir. Dahlah syaikhun tu tua, kabir pula tuan-tuan. Ya, dia sebut di situ tua renta, maknanya tua sangat dah. Jadi oleh kerana tu, ketika Nabi Musa tolong kedua-dua anak Nabi Syuaib, anak dia recommend dekat ayah dia, apa ni, bapa, kalau bapa nak ambil pekerja, ya, yang amanah dan yang kuat, Musa ni layak, ya. Bapa dia tanya, macam mana kamu tahu? Dia ceritalah balik. Ya, Nabi Musa ni angkat apa ni batu penutup apa kita panggil perigi tu. 10 orang angkat, Nabi Musa angkat seorang. Ya, kemudian Nabi Musa pun orang yang amanah. Setelah daripada dia tolong budak berdua tadi, dia tak minta upah kan? Dan dia terus balik ke apa ni tempat di bawah pokok tadi, tempat teduh. Dalam keadaan lapar, dia baru berjalan, dia daripada Egypt tuan-tuan, jalan kaki, ya, sampai ke Jordan. Ya, tu berapa ratus kilometer tuan-tuan. Tu jauh. Ya, ustaz daripada Cairo pergi ke apa kita panggil Saint Catherine. Saint Catherine tu dekat Semenanjung Sinai. Tuan-tuan, perjalanan pergi je 6 jam perjalanan dengan kereta tuan-tuan. 6 jam perjalanan. Ya, maknanya ya kalau kita fikir Mekah Madinah 6 jam perjalanan, 7 jam perjalanan, mana kalau dengan unta 8 hari perjalanan. Dengan unta 8 hari, Nabi Musa jalan kaki tuan-tuan. Tuan-tuan boleh agak ya, berapa hari perjalanan dia. Maknanya tak kurang 2 minggu tuan-tuan. Lebih daripada 2 minggu. Dan dia tak pernah pergi Jordan, first time. Nabi Musa tak pernah pergi overseas tuan-tuan. Sebab dia duduk di istana, semua benda ada. Ya, jadi dia punya perjalanan sangat hebatlah. Ya, dan akhirnya Allah lantik sebagai rasul. Cerita dia. Okey, itu versi kepada apa ni Ibnu Katsir. Tapi kalau versi yang kita orang Malaysia dengar, yang selalu kat sekolah-sekolah agama, budak-budak tadika hafal, nombor 10 Nabi Yaakob betul, nombor 11 ya Nabi Yusuf, yes. Nombor 12 Nabi Ayub, yes. Nombor 13 ya, nombor 13 tu terus Nabi Syuaib. Itu yang Nabi Musa nombor 14 tuan-tuan. Maknanya dia skip Nabi Zulkifli. Dia bukan nombor skip. 16. Zulkifli itu selepas Nabi Harun. Ya, selepas Nabi Harun. Maknanya Nabi Musa 14, Nabi Harun 15, Zulkifli 16. Dia ada sikit perbezaan dekat situ, ya. Jadi kalau dalam exam nanti kalau ustaz tanya, berikan ya dua apa kita panggil ya dua apa ni susu galo dia ya, dia punya sequence nabi-nabi dan rasul according to Ibnu Katsir and according to Malay punya kebiasaan, Malay tradition ya. Jadi kita kalau kat Malaysia biasa lepas Ayub Syuaib ya, sedangkan lepas Ayub tu ialah Zulkifli. Zulkifli keturunan Nabi Ayub. Ada yang kata dia anak, ada yang kata bukan. Mungkin dia cucu ataupun cicit. Ya, tu cerita dia tuan-tuan. Ada soalan? Silakan setakat ni. Ya. Ada apa soalan? Ada, tak ada? Tak ada ya. Okey, kalau tak ada ustaz anggap faham tuan-tuan ya. Kita dah ulang banyak kali tuan-tuan. Tuan-tuan kena ulang pula. Ustaz dah jalankan tanggungjawab mengulang, tuan-tuan kena ulang ya. Kena ingat balik ya. Especially yang atas-atas ni lah ya. Sampai Nabi Ibrahim tu tuan-tuan dah ingat. Adam, Idris, Nuh nombor 3. Nombor 4 Nabi Hud, nombor 5 Nabi Saleh, nombor 6 Ibrahim. Tu dah ingat dah. Lepas Nabi Ibrahim pun tuan-tuan ingat Nabi Lut. Ya, nombor 7 kan. Nombor 8 Ismail lah. Ya, anak dia. Lepas pada Ismail, nombor 8, nombor 9 dah boleh agak lah. Mesti adik pada Ismail. Nabi Ishak kan. Kemudian nombor 10 Nabi Yaakob. Sebab Yaakob tu anak kepada Ishak. Pasal apa Nabi Yaakob? Ya, pasal Nabi Yaakob lah yang jadi Nabi dan Rasul selepas Nabi Ishak. Lepas pada Nabi Yaakob, dah tentulah anak dia Yusuf. Yang itu kita dah boleh agak dia punya sequence tuan-tuan. Sebab ada yang bapa, ada anak. Ya, cuma Nabi Musa dengan Nabi Harun tadi, Nabi Musa dulu. Walaupun Harun abang, tapi Musa dulu jadi Nabi. Kemudian barulah Nabi Harun. That's why ya dalam sequence tu tuan-tuan, kita biasa sebut Musa dulu, followed by Harun. Ya, itu cerita dia. Ya, okey boleh ya? Selesai. So, balik pada cerita Nabi Musa. Nabi Musa nombor 15. According to siapa tuan-tuan? According to Ibnu Katsir. Antara Nabi Isa, yang Nabi Isa 1 Masihi tadi, ya 1 kan, 1 Masihi sampai kepada Nabi Musa tu lebih kurang 1300 tahun.
1300 years. Ya, 1300. Jadi kalau Musa sampai Isa 1300, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad 570 years, almost 600 years. Total up ya 1900 years. 1900 years between Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Nabi Isa, Nabi Musa, Moses. Ya, 1900 tahun, almost 2000 years lah. Nabi Musa nombor 15 tuan-tuan. Maknanya sebelum Nabi Musa ada Syuaib. Sebelum Syuaib ada Zulkifli. Sebelum Zulkifli ya ada Ayub. Sebelum Ayub ada Yusuf. Nak pergi kepada Nabi Ibrahim nombor 6 tu, tuan-tuan, 1000 years senang-senang je tuan-tuan. Ya, 1000 years tu kita kata senang-senang je. That's why bila orang tanya between Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim nombor 6. Nabi Muhammad nombor 25. Nabi Ibrahim nombor 6. Berapa lebih kurang? Kita kata macam tadi Shirin dah jawab kan, roughly 3000 years tu senang-senang tuan-tuan. Maybe more than that. Kita tak tahu, tak boleh nak agak. Ya, sebab banyak pendapat. Tapi roughly, boleh tak kita kata 3000 years? Boleh tuan-tuan. Maknanya Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim tu lama sangat. That's why orang Mekah, dia claim dia agama Ibrahim, ya, tetapi hakikatnya mereka sudah beragama dengan agama penyembah berhala. Ya. Mereka masih tawaf 7 kali tapi bertelanjang. Ya, mereka masih berkorban tapi untuk berhala. Mereka masih lagi buat haji, ya, tapi mereka tukar ritual haji tu, mereka tukar dah. Nabi Ibrahim suruh mereka wukuf di Arafah, mereka tukar. Mereka wukuf di mana tuan-tuan? Ya, Shirin, mereka wukuf bukan di Arafah. Kat mana Shirin mereka wukuf? Orang jahiliah ni? Ya, kat mana Yaman tuan-tuan? ke? Kat Yaman ke Ustaz? Yaman jauh sangat. Dekat area Mekah juga. Ya, patutnya wukuf di Arafah. Tapi orang Mekah dia tukar, dia tak nak wukuf di Arafah. Sebab Arafah tanah halal. Tuan-tuan, Arafah tanah halal. Ya, mereka tak nak buat di tanah halal, mereka nak buat di tanah haram juga. Sebab tu mereka ubah tempat wukuf daripada Arafah ke mana tuan-tuan? Mana tempat yang paling dekat dengan Arafah? Ya, Haji Nazri, yang paling dekat dengan Arafah kat mana Haji Nazri? Muzdalifah. Tuan-tuan kat mana? Ya, takkan Mina atas lagi tuan-tuan. Tuan-tuan tak tengok peta. Muzdalifah. Muzdalifah lah tuan-tuan, Muzdalifah tu yang paling dekat. That's why orang Arab jahiliah bila mereka buat haji kan setahun sekali kan. Mereka wukuf di Muzdalifah. Because Muzdalifah adalah permulaan tanah haram. Arafah tu masih tanah halal. Ya, Muzdalifah tanah haram, Mina tanah haram, kemudian baru Mekah. Tu 3 tempat. Ya, that's why kita kutip batu tuan-tuan. Tuan-tuan dah pergi haji kan? Kita kutip batu di Muzdalifah. We cannot, ya. Kita tak boleh kutip batu tu dekat Arafah. Tak boleh tuan-tuan. Sebab Arafah is tanah halal. Ya. Sebab kita tak boleh ambil batu tanah halal masuk tanah haram. Tak boleh tuan-tuan. Ya, begitu juga kita tak boleh ambil batu di Muzdalifah dan Mina dan Mekah, kita bawa keluar tanah halal. Bawa balik ke Malaysia. Tak boleh tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan pernah terbawa batu daripada tanah haram, tuan-tuan kena pulangkan balik. Jangan main-main tuan-tuan. Sebab itu apabila kita pakai selipar kan, selipar kita kadang-kadang kat bawah tu kan, ya, kasut kita, even kasut kita kat bawah tu kan ada ruang-ruang tu, ada kompartmen kat bawah tu, kadang-kadang ada batu kat situ. Betul tak tuan-tuan? Terselit batu sebiji 2 kat situ. Kita pun ya tak perasan, kita pun bawa balik Malaysia. Sampai kata ni batu Mekah ni. Tak apalah ya. Jadi kita pun tanya ustaz kat kampung. Apa yang ustaz, macam mana batu Mekah? Tak ada masalah, batu tu berkat tu, ya. Jadi apa kita panggil, kalau nak buat rumah campur dengan simen. Ya, rumah kita jadi kuat nanti. Syaitan tak masuk, tak ada kaitan tuan-tuan. Ya, ataupun dia kata kat rumah ada akuarium tak? Akuarium ada. Masukkan batu Mekah tu dalam akuarium. Nanti ikan-ikan yang kita bela semua tu selamat. Tak ada apa kita panggil, ya, tak ada matilah, tak ada apa semua. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena bawa balik batu tu, ya, ke Mekah dengan cara kalau ada kawan-kawan yang pergi umrah ke apa, tuan-tuan kena kirim. Tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab hukum membawa keluar batu-batu daripada tanah haram keluar tak boleh, seperti mana daripada luar bawa ke dalam. Unless tuan-tuan nak buat construction tu lain, construction Mekah. Ya, macam construction orang nak buat marmar dekat Masjid Haram Mekah tu. Ya, nak dia punya marble tuan-tuan, ya, dia punya bangunan Kaabah tu. Ya, sebahagian daripada marble tu itu import daripada luar tuan-tuan.
Ya. Sebahagiannya bawa daripada apa kita panggil, daripada Turki. Ya, bawa daripada Turki, bawa daripada tempat-tempat lain lah, ya. Boleh tak? Oh, itu untuk construction lain cerita, tuan-tuan. Ini saja-saja bawa balik ataupun tak sengaja, tuan-tuan kena pulangkan balik. Itu cerita dia, tuan-tuan, ya. Okey, clear. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Ada apa nak tanya? Tuan-tuan? Anything Tadi Ustaz, that you want to ask? tadi Ustaz dah cakap ke bila yang 5 waktu tu masa Isra' bukan masa Belum. Isra'. Ini masih stage pertama lagi. Tapi Ustaz kena elaborate. Ya. Okey. Jadi oleh kerana Nabi Ibrahim yang paling dekat walaupun dia nombor 6, Nabi Ismail yang paling dekat walaupun dia nombor 8, ya. Ibadah solat Nabi Muhammad sebelum Isra' Mi'raj berlaku tahun yang ke-10. Selepas Nabi dapat wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq tu 10 years after that, tahun yang ke-11. 10 years after that, masuk tahun ke-11 baru berlaku Isra' Mi'raj. Ya, kalau kita percaya bulan Rejab, maknanya bulan Rejab adalah bulan yang ke berapa? Bulan yang ke-7 dalam kalender Islam. Bulan Rejab bulan ke-7, Sya'ban bulan 8, Ramadan bulan ke-9, Syawal bulan 10, kan? Tuan-tuan kena ingat sekuen ni, tuan-tuan. Dia punya trik formula ni, tuan-tuan kena tahu sekuen dia. Ya, sebab kalau tuan-tuan miss satu Nabi dan Rasul, tuan-tuan akan miss out semua benda. Tak boleh, tuan-tuan. Dia kena tahu sekuen. Ya, sekuen is very important, tuan-tuan. Ya, okey. Ya, apa kita panggil? Ya, dia punya trik dia untuk hafal. Okey, balik pada cerita tadi. Sampailah, maknanya ketika Nabi mula diwajibkan solat, ya, bukan wajib, maksudnya wajib 5 waktu ni belum lagi. Ya, ikut Nabi Ibrahim tadi, sampailah malam Isra' Mi'raj tu, Nabi masih lagi sembahyang 2 waktu, 2 rakaat macam subuh, 2 rakaat macam maghrib. Selesai, ya. The first 10 years masa Nabi kat Mekah. Nabi pun Isra' Mi'raj. Barulah Allah bawa Nabi, ya. Bila daripada mana Allah bawa? Inilah cerita dia, tuan-tuan. Ya, subhanallazi asra, ya, bi abdihi lailan minal masjidil haram, ya. Ni min daripada al masjidil haram, ya. Masjid Haram pun ada 2, tuan-tuan. Masjid Haram bukan 1, Masjid Haram ada 2. Yang pertama Masjid Haram Mekah, yang kedua Masjid Haram mana, tuan-tuan? Number 2 is Masjid Haram Al-Aqsa. Masjid Haram ada 2, ya. Masjid Haram yang kedua is Masjid Nabi. Masjid Haram Nabawi dia panggil. Masjid Haram Nabawi, ya. Ada 2 Masjid Haram. The first one is called Masjid Haram Makki, Mekah. Number 2 is Masjid Haram Nabawi. Masjid Haram, ya, Masjid Haram Madani. Madani itu Madinah lah. Ataupun, ya, also known as Masjid Haram Nabawi. Sebab Nabi yang mengasaskan pembinaan Masjid Nabawi itu. Ya. Jadi ada 2 masjid. That's why kita panggil Haramain. Cikgu Noliza, kita panggil Haramain. What do you mean by Haramain? Maknanya 2 tanah haram. That's why in English kita panggil the 2 holy city. The 2, not the one and only. Bukan. The 2 holy cities. The first holy city is Makkah. The second one is Al-Madinah. Ya. Sebab tu kita panggil Haramain tu. Ya. Jadi, Minal Masjidil Haram ni bukan Madinah. Sebab peristiwa Isra' Mi'raj berlaku masa Nabi dekat Mekah lagi. Ya, that's why Masjid Haram yang dimaksudkan di sini, Masjid Haram ni terjemahan dia, ya, kita tengok Masjid Haram, ya, Masjid Haram Makki, Mekah. Ya, Masjid Haram Mekah. Ya, daripada Masjid Haram Mekah, Minal Masjidil Haram Mekah, ke mana, tuan-tuan? Ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Aqsa. Masjid Haram, Masjid Aqsa ni bukan nama dia, bukan nama. Ya, Masjid Haram ni bukan nama dia, sifat dia. Ilal Masjidil Aqsa ni, tuan-tuan, yang Ustaz pakai kesa ni, tuan-tuan nampak ni. Masjid Aqsa ni dia punya sifat. Aqsa mean tempat yang paling jauh. Sebab zaman Nabi kat Mekah, ya, masjid ada 2 saja. Masjid Quba belum ada, Masjid Tan'im tak ada, semua masjid tu tak ada. Masjid yang ada adalah Masjid Haram Mekah dengan Masjid Aqsa. 2 je, tuan-tuan. Baru 2 masjid je ada. That's why, ya, disebut Al-Masjidil Aqsa, pasal Masjid Aqsa tu yang paling jauh. Al-Aqsa mean the furthermost. Ya, the furthermost mosque. Maknanya masjid yang paling jauh. That's why namanya Al-Aqsa. Bukan nama dia, sifat dia. Ya, tu sifat, ya. Macam Ustaz sebut tadi dalam kelas, ya. Di Masjid Taqwa tadi Ustaz sebut, ya. Contoh kita kata kita ada masjid
orang pergi Kota Damansara, ya, kalau Cikgu Nurliza ingat, Ustaz sebut tadi, Masjid Damansara ni terkenal dengan satu masjid besar atau bukit. Ya, masjid tu dipanggil masjid apa tadi Cikgu Nurliza kalau ingat lagi? Masjid Kuning, Tuan-tuan yang Ustaz. biasa pergi, dia panggil Masjid Kuning. Masjid Kuning tu nama masjid tu ke? Dah tentulah bukan. Tuan-tuan agak, sebab apa dipanggil Masjid Kuning? Apa sebab? Sebab Kubah dia kuning. Kubah dia. sebab kubah dia warna kuning. That's why dia panggil Masjid Kuning. Tapi nama masjid tu bukan Masjid Kuning. Ya, sifat dia. That's why kita panggil Al-Masjidil Haram. Sebab masjid yang mulia. Al-Haram kat sini bukan makna haram makan khinzir, haram minum arak tu bukan. Haram di sini makna kemuliaan, masjid yang mulia. Sebab tu dipanggil The Holy Mosque. Tuan-tuan perasan tak terjemahan English dia? The Holy Mosque tuan-tuan. Ataupun The Sacred Mosque. Perasan. Ya? Perasan tapi macam heran lah. Jadi The Holy Mosque tu ataupun The Sacred Mosque tu adalah terjemahan Al-Masjidil Haram tuan-tuan. Tuan-tuan, itu terjemahan Al-Masjidil Haram tu. Ya, Ya, betul. sebab tu dipanggil haram. Haram mean the holy, holy tu. Ya, the holy. Sebab tu tak boleh buat benda-benda tak elok kat situ. Kat tempat lain pun tak boleh, tapi kat situ lagi tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab tu Ustaz selalu sebut ya, biasa orang hilang. Dia kata Mekah ni kata Masjid Haram tapi selipar aku beli 2-3 pasang hilang. Dia bukan hilang tuan-tuan. Tuan-tuan salah letak pintu. Tuan-tuan masuk pintu 23, tuan-tuan keluar pintu 33 cari tak jumpa. Bukan orang curi, tuan-tuan salah letak. Ya, dia punya chef tu tinggi, ada 5 tingkat. Tuan-tuan letak kat tingkat 5, tuan-tuan cari tingkat 1, tak jumpa. Ya, tak ada orang nak curi lah tuan-tuan. Ya, unless tuan-tuan bawa kasut mahal. Ya, selipar Jepun tu semua orang pakai selipar Jepun. Ya, jadi oleh kerana tu nak bagi tahu tak hilang pun. Sebenarnya kita salah letak. Ya, sebab itu biasa agensi apa haji ataupun umrah dia bagi kita beg kan, dia bagi beg kecil ya untuk kita letakkan selipar kita. Ya, senang. Kalau nak sembahyang pun kita boleh letak depan sebagai sutrah. Ya, sutrah tu maknanya sesuatu yang kita letak di depan untuk bagi tahu this is my area. Ya, siapa nak jalan dia kena jalan depan pada sutrah. Ya, dalam hadis yang sahih Nabi kata, "Idza shalla ahadukum", bila seorang kamu solat, ya falyusalli ila sutratin. Maka hendaklah dia solat depan dia ada sutrah. Ada sesuatu letak ke depan tu. Ya, letaklah ya selipar dalam bungkusan ke apa. Ya, orang tak ambil. Kalau letak handphone nanti orang ambil pula. Letak cermata orang pijak pecah pula kan. Letak selipar tak ada masalah. Okey ya. Jadi Masjid Haram Mekah pergi Masjid Aqsa tu ya itu perjalanan darat. This is ya perjalanan darat. Dia bukan perjalanan vertikal pergi ke apa? Pergi ke apa kita panggil ke langit tu. Kalau pergi langit tuan-tuan, pergi Masjid Haram satu malam pun orang dah murtad tuan-tuan. Cerita Nabi pergi langit, orang ketawakan Nabi. Orang kata gila Nabi tu tuan-tuan. Sebab tu orang murtad tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Okey, faham ya? Jadi balik pada cerita tadi, ketika peristiwa Isra' Mi'raj, barulah Allah wajibkan 5 waktu. Ni second stage dia. Second stage. Masih dekat Mekah lagi. Ya, 5 waktu. Masa Allah bagi tahu 5 waktu, Allah tak bagi tahu berapa rakaat. Tak ada tuan-tuan. The details, ya. The details were not given. Tak ada tuan-tuan. Bila Nabi turun ke bumi balik, barulah Jibril datang. Jibril datang waktu subuh. Ya. Jibril bagi tahu Muhammad, ini masuk waktu subuh. Jibril bagi tahu. Dan solatnya 2 rakaat. Itu yang 2 rakaat tu. Nanti bila subuh berakhir, Jibril datang bagi tahu. Ya, habis dah waktu subuh. Barulah Nabi tahu, oh inilah waktu subuhnya. Kemudian masuk waktu zuhur. Jibril datang lagi bagi tahu Nabi. Ini dah masuk waktu zuhur. Macam mana cara nak tengok waktu zuhur ni? Bila bayang kita berada di sebelah barat. Bayang kita berada di sebelah timur. Pagi-pagi bayang kita sebelah barat. Ya, bila matahari duduk atas kepala, tak ada bayang. Bila matahari gelincir pergi sebelah barat, ya, barulah bayang kita ada di sebelah timur tuan-tuan. Tuan-tuan pacak je pagi-pagi dekat rumah. Tuan-tuan punya apa kita panggil compound kan besar, ya. Letak cacak kat situ. Tuan-tuan boleh tengok matahari tu, ya. Dekat mana dia, timur, barat, utara, selatan. Baru tuan-tuan boleh tentukan arah kiblat masuk waktu. Orang dulu mana ada pakai kompas tuan-tuan, tak ada jam pun. Ya, semua tak ada gadget, ya. Semua kita pakai anak-anak apa kita panggil, ya. Kita pakai kayu je. Kayu tu cacak dan kita tengok waktu dia. Ya, kalau ustaz ajar student pun dulu-dulu macam tu je, ya. Tak ada pakai kompas, tak ada pakai apa tuan-tuan. Tapi kita boleh sembahyang dengan betul. Ya, ikut arah. Kecuali malam. Malam tak ada matahari, so tak ada bayang lah. Tapi kalau siang memang boleh tunjuk. Ya, jadi
Jibril pun bagi tahu. Muhammad, Zuhur pun 2 rakaat juga. Nanti asar pula. Asar pun 2 rakaat. Maghrib pun 2, Isyak pun 2. Semua 2 tuan-tuan. Ini riwayat daripada Aisyah dalam kitab Bulughul Maram. Kita dah baca dah. Ya. Kemudian ya, sampailah hijrah. Daripada Isra' Mi'raj berlaku tahun 11, Nabi hijrah tahun 13. Ya, maknanya lebih kurang 2 tahun lebih tu Nabi masih solat 5 waktu, tetapi semua 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh faham ya? Okey. Nabi hijrah. Bila hijrah ke Madinah, barulah Jibril datang bagi tahu Muhammad, sekarang Zuhur jadi 4. Asar jadi 4, Isyak jadi 4, Maghrib jadi 3, subuh kekal 2. Ya. Solat musafir, solat musafir baru jadi 2. Kalau Zuhur jadi 2, Asar jadi 2, Isyak jadi 2, Maghrib kekal 3, subuh memang tak boleh dijamak. Ya, tapi kalau nak qasar yang tadi-tadi tu boleh qasar. Selesailah tuan-tuan. Baru jadi 4 waktu, baru jadi 4 rakaat, 3 rakaat, sampailah kita sekarang. Ya, jadi mana ada 3 stages tu. The first di Madinah, Ustaz. Di Madinah baru. Ya. Bila kita kata hijrah tu Madinah lah tuan-tuan. Ya, dia tak ada hijrah tempat lain lah. Ya, memang Madinah lah jawapan dia. Okey, tuan-tuan ada soalan? Silakan. Ya. So masa kat Madinah, masa kat Madinah tu maknanya masa Nabi sampai ke Madinah ke macam mana, Ustaz? Dia maksudnya bukanlah mana immediately kan, tapi maksudnya ya selepas beberapa ketika Jibril datang bagi tahu ada perubahan rakaat. Ya, waktu sama, jumlah waktu sama, tapi perubahan mana tambahan rakaat tu. Ya, tak adalah dalam hadis sebut bila tarikh berapa bulan, pukul berapa, saat yang ke berapa, tak ada sebutlah. Ya, tapi maknanya after hijrah. Ya, after migration. Ya, Nabi punya migration daripada Mekah ke Madinah. Di Madinah tu baru jadi 4. Ya, tuan-tuan boleh baca balik, cari balik hadis tu. Dalam kitab Bulughul Maram, riwayat daripada Aisyah. Ya, Aisyah yang kata bahawasanya ketika kami hijrah ke Madinah, barulah berlaku perubahan rakaat, penambahan Zuhur, Asar, Isyak tu jadi 4, Maghrib jadi 3, subuh kekal 2. Tetapi kalau musafir, ya, oleh kerana kita boleh qasar, maka jadi balik 2 rakaat untuk Zuhur, Asar dan juga Isyak. Itulah cerita dia tuan-tuan. Kita dah baca. Ya, Ustaz dah cerita detail. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan dengar balik ya apa kuliah-kuliah yang dulu-dulu sebenarnya ya. Okey. Tak dedam ya. Kakak Ustaz tahu tak dedam. Ya, ya. Silakan. Yang menjadi bila tengok balik muka surat yang Ustaz bagi ni, menunjukkan yang orang kata tak percaya ceritanya, sebabnya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni memang jauh, because dia punya makna tadi the furthermost mosque, itu yang buat orang tak percayalah macam mana boleh jauh sangat perjalanan tu. Saya rasa daripada ayat ini dah tahu dah yang memang orang tak percayalah cerita pada zaman itu lah. Yalah, ya. Betul ya, sebab tuan-tuan Ustaz saja nak bagi tahu Mekah pergi Madinah pun 8 hari naik unta. Kan Ustaz sebut tadi? Mekah Madinah pun 8 hari. Ya. Sekarang naik bas lebih kurang 6 jam. Kalau naik train 2 jam lebih, dekat 3 jam. Cepatlah. Naik train pun tak berpeluh lah. Ya. Kita boleh naik first class, apa kita panggil aircon. Ya, fully aircon. Ya. Tapi dulu naik 8 hari dengan unta. Itu Mekah baru pergi Madinah. Mekah pergi Masjid Al-Aqsa tuan-tuan, lebih kurang sebulan perjalanan dengan unta. Sebab itulah orang tak percaya. Ya, sebab pergi je one way 1 month. Pergi balik return 2 bulan. Tiba-tiba Nabi pergi lepas Isyak, Nabi balik sebelum subuh. Mana orang percaya tuan-tuan? Ya. Yang percaya tu orang beriman je. Itu pun yang beriman kuat betul-betul. Ya, Abu Bakar tak ada masalah lah tuan-tuan. Tapi orang yang imannya nipis memang tak percaya. Kalaulah kita hidup zaman tu, mungkin kita pun termasuk orang yang tak percaya. Gila Muhammad ni kita kata. Ya. Jadi sebab itulah cerita dia, ya. Dan ya, dia punya kisah Nabi bermusafir ni ya adalah kisah yang sebenarnya Nabi tak mau cerita lagi. Tapi sebab Nabi ditanya, Nabi kena ceritalah. Ustaz pun kadang-kadang macam tu juga, malah nak cerita ya. Tapi kalau orang dah desak-desak tu kita ceritalah juga. Ya, sebab apa? Ya, sebab kadang-kadang benda tu complicated. Jadi kita Ustaz touch and go saja. Ya, tapi kadang-kadang orang nak tahu juga, kita ceritalah ya. Tapi kalau kadang-kadang tak sampai kita punya level untuk faham, tak apalah tuan-tuan ya. Yang penting kita percaya, kita beriman ya. Okey, Ustaz sebut balik di sini Nabi diperjalankan, bukan Nabi nak pergi, Nabi dijemput bi abdihi. Perkataan di sini adalah abdihi. Allah tak kata
ya telah memperjalankan Muhammadin, ya, bi Muhammadihi ataupun bi Muhammadin tak. Allah kata bi abdihi. Sebab istilah hamba adalah istilah yang paling mulia, tuan-tuan. Ya, sebab tu orang derma, cuba tengok, ya, orang derma kan. Orang derma ditulis itu. Siapa nak derma, siapa nama ni? Kita tak apalah, tulis hamba Allah. Semua letak hamba Allah, tuan-tuan. Ya, tak ada orang letak hamba duit ke, ya. Hamba harta tak ada orang letak. Semua letak hamba Allah. Ya, kadang-kadang dia sedekah RM1 je, tuan-tuan. RM1 letak hamba Allah. Kalau RM50, letak nama Tuan Haji Fulan bin Fulan, Datuk Seri apa semua kan, ya. Tapi kalau RM1 letak hamba Allah. Patutnya yang RM50 itulah hamba Allah, tuan-tuan. Yang RM1 tu hamba apa, tuan-tuan, ya, hamba duit betulnya, ya. Tapi orang tak letak macam tu. Ya, orang tak letak. Tapi hamba Allah adalah gelaran yang paling tinggi, tuan-tuan. Sebab tu Nabi Muhammad yang merupakan kekasih Allah, Allah panggil dia hamba Allah. Jadi kalau kita Allah panggil hamba, memang patut. Because we are the slaves of God, tuan-tuan. Kita slaves, tuan-tuan. Ya, bila kita slave, kita kena surrender ourselves to Allah. That's why bila kita takbir, cuba tengok. Ya, macam mana kita surrender? Kita surrender, kita angkat tangan, tuan-tuan. Ya, memang betul surrender. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, baru kita sembahyang. Bila perjalanan malam lailan. Pasal apa tak buat siang? Kalau buat siang, orang percaya. Senang orang percaya, ya. Jibril datang siang-siang. Ketika Nabi duduk dekat Masjid Haram Mekah tu, ya, masjid Nabi duduk depan Kaabah, Abu Jahal ada, Abu Lahab semua abu ada, Jibril pun datang dengan burak. Terkejut orang, tuan-tuan. Ya, Jibril pun bagi tahu, ana Jibril, semua orang percaya. Ya, Jibril pun tukar balik kepada bentuk asal, tukar balik jadi manusia. Semua orang percaya. Abu Lahab pun tercengang, tuan-tuan. Kemudian Jibril kata, aku datang nak bawa Muhammad. Muhammad ni siapa? Muhammad adalah Rasul kamu. Ya, Nabi Muhammad pun naik atas burak dengan Jibril. Jibril pun kata, kami nak bertolak ni, ya, menjelang maghrib kan baliklah. Ya, kami bukan nak jalan jauh sangat, sekadar nak pergi Masjid Aqsa, dan after Masjid Aqsa kita akan bawa Muhammad pergi langit, ya. 7 langit tu. Ya, insya-Allah before maghrib we will arrive. Kita akan sampai. Percaya tak Abu Bakar, Abu Jahal semua? Mereka akan percaya, tuan-tuan. Tetapi Allah buat malam tak ada orang nampak. Itu yang orang tak percaya. Kerana Isra' Mi'raj nak menguji keimanan, tuan-tuan. Nak menguji keimanan, ya. Orang yang betul-betul beriman akan percaya, ya. Kerana macam tadi Cikgu Noliza pun sebut, ya, Masjid Haram Mekah, pergi ke Masjid Aqsa, berapa lama perjalanan dengan unta? Sebulan. Pergi balik return, ya, 2 bulan, tuan-tuan. Nabi pergi lepas Isyak sebab lailan. Lailan mean apa, tuan-tuan? Ya. Lailan ni meaning dia, tuan-tuan, after Isyak and before subuh, before fajar. Before fajar. Jadi antara subuh dengan antara Isyak dengan fajar, ya, lebih kurang berapa jam, tuan-tuan? Ya, lebih kurang 9 jam. Lebih kurang 9 jam. Ya, 9 jam. Jadi bila 9 jam, sedangkan perjalanan dulu sebulan, pergi balik 2 bulan. Mana orang percaya? Ya, apa sebab Allah nak buat tu? Ya, yang pertama kita tengok dulu. Yang pertama, ya, Allah nak bagi tahu bahawasanya Masjid Aqsa ni allazi barakna, yang kami berkati, ya, yang kami telah berkati. Ya, semua ni past tense, tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan tengok yang tadi, ya, perkataan asra tadi. Ya, kalau tuan-tuan tengok asra ni pun telah memperjalankan past tense. Ya, barakna, kami telah berkati, berkahi, ya. Semua past tense, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab memang dah berlaku. Ya, jadi Allah kata Masjid Aqsa, Allah berkati haulahu, sekelilingnya. Masjid Aqsa tu, tuan-tuan, Allah tak kata Masjid Aqsa tu berkat. Allah kata the surrounding of Masjid Aqsa, ya, itu yang berkat, tuan-tuan. Ya, allazi barakna haulahu ni, dia punya keyword dia ialah sekelilingnya. Sekelilingnya, tuan-tuan, ya. Sebab apa sekelilingnya? Sebab inilah gaya bahasa Arab. Bila kita nak kata satu tempat tu mulia, kita bagi tahu sekelilingnya mulia. Kalau sekelilingnya pun mulia, masjid tu tak payah tanya lah, tuan-tuan, lagi mulia lah. Ya, macam kita kata kan, orang tu hebat. Ya, macam Imam Syafi'i tu hebat. Ya, Imam Malik tu hebat. Kita pun kata, ya, Imam Malik dikelilingi oleh anak-anak muridnya yang hebat. Kita tak sebut Imam Malik tu hebat. Kita kata anak-anak muridnya hebat. Bila kita kata anak murid je hebat, maknanya mana Imam Malik tak payah tanya lah, tuan-tuan, lagi hebat lah. Ya, bila kata Imam Syafi'i hebat, anak-anak muridnya lagi hebat lah. Ya, jadi pun yang hebat-hebat juga kerana gurunya hebat. Ya, Imam Al-Bukhari hebat, anak-anak muridnya pun hebat juga. Macam itulah, tuan-tuan. Ya, jadi kalau Masjid Aqsa tu berkat, sekitar dia pun berkat, tuan-tuan. Tak payah kata Masjid Aqsa. Masjid Aqsa berganda-ganda lah. Itu cara orang Arab bercakap. Cara Allah Subhanahu Wa Taala address sesuatu isu. Ya, jadi apa tujuan dia, tuan-tuan? Ya, tujuan dia
Yang ini yang penting tuan-tuan. Banyak ustaz mungkin tak cerita benda ni. Ustaz bagi tahu pada tuan-tuan. Tolong salin. Ya. Ada 3 sebab mengapa Allah buat Isra' Mi'raj ni. Ya, selalu ustaz tak cerita malam ni apa Nabi jumpa, tak. Ustaz nak cerita sebab. Yang lain tu tuan-tuan boleh dengar kuliah tempat lain, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan boleh dengar kuliah Ustaz Samsuri Ahmad, tuan-tuan boleh dengar kuliah apa kita panggil, ya, Mufti Perlis, tuan-tuan boleh dengar kuliah daripada Syekh kita panggil, ya, Habib Ali Zainal Abidin, tuan-tuan boleh dengar Ustaz Somad, tuan-tuan boleh dengar Ustaz Hadi Hidayat, tuan-tuan boleh dengar macam-macam orang. Ya, macam-macam Syekh kita panggil, ya, Mufti Meng, tuan-tuan boleh dengar No'man Ali Khan, tuan-tuan boleh dengar macam-macam lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh dengar macam-macam. Tapi ustaz nak bagi tahu reason dia. Yang pertama reason dia sebab Nabi baru kematian Khadijah. Ya, sebelum tu, ya, Nabi kematian Abu Talib. Abu Talib adalah bapa angkat Nabi dan Abu Talib juga adalah bapa saudara Nabi. Adik-beradik dengan bapa Nabi Abdullah, satu mak satu bapa. Ya, ustaz sebut tadi di masjid, ya. Kita biasa tahu, ya, datuk Nabi, tapi jarang orang sebut nenek Nabi. Kita selalu kenal bapa saudara Nabi Abu Talib, tapi kita tak pernah dengar siapa isteri Abu Talib. Sedangkan isteri Abu Talib tu yang besarkan Nabi, tuan-tuan. Yang besarkan Nabi bukan Abu Talib. Abu Talib dia politician. Dia sibuk dengan mengurus haji dan umrah, ya, dia sibuk menguruskan politik Mekah. Jadi Nabi kat rumah tu dengan siapa, tuan-tuan? Dengan isteri Abu Talib. Ya, tetapi isteri Abu Talib tidak pernah disebut pun, ya, sumbangan dia kepada Nabi. Dia yang besarkan Nabi, tuan-tuan. Sebab itu ketika, ya, isteri Abu Talib meninggal, dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam, dia hijrah ke Madinah. Ya, Nabi minta Ali buatkan rumah untuk untuk mak dia. Dan, ya, Nabi arahkan Fatimah untuk jaga mak mertua dia sampai mak mertua dia meninggal, tuan-tuan. Ya, sebab tu kalau tuan-tuan belajar sirah, ya, antara benda yang Fatimah buat, ya, sampai mak mertua dia meninggal, tuan-tuan. Fatimah yang jaga mak dia, Fatimah yang jaga rawat mak dia. Mak dia ni mana mak mertua dia. Sebab mak Fatimah Khadijah dah meninggal. Ya, jadi Fatimah tak sempat banyak berkhidmat kepada mak dia. Sebab tu kalau kita ada mertua, tuan-tuan, ya, dengan mertua lah. Ya, itu yang dibuat oleh Fatimah sampai mak mertua dia meninggal. Tapi siapakah nama ibu mertua kepada Fatimah? Maknanya mak angkat Nabi lah, ya, ataupun mak saudara Nabi yang membesarkan Nabi ketika Nabi berada di rumah Abu Talib. Sejak umur Nabi 8 tahun sampai Nabi umur 25 tahun, Nabi duduk di rumah Abu Talib. Mak itulah, ya, isteri Abu Talib itulah yang membesarkan Nabi. Dan Nabi panggil dia Ummi, tuan-tuan. Nabi panggil Ummi, tuan-tuan. Ya, Nabi panggil Ummi. Ada 2 orang perempuan yang Nabi panggil Ummi. Ya, hari ni Ustaz sebut. Ustaz dah pernah sebut 2-2, tapi nanti perempuan lupa. Ustaz sebut 1 je. Ustaz takut perempuan lupa. Bila Ustaz bagi banyak, nanti perempuan lupa. Ya, jadi apa kita panggil, ya, perempuan tersebut ialah isteri Abu Talib. Ya, tak apa. Yang tu dah ingat, tak apa. Kita fokus pada isteri Abu Talib saja, tuan-tuan. Sebab nanti tuan-tuan mix, ya. Dia dah jadi mix up pula dah, tuan-tuan. Jadi jangan, ya. Kalau mix around tak apa, tuan-tuan. Ya, mix up tu yang susah tu. Jadi siapakah nama isteri, ya, Abu Talib tadi? Ustaz pun dah beritahu banyak kali dah. Ya. Shirin, siapa nama isteri Abu Talib, Shirin? Ataupun Kak, siapa yang tahu, ya? Fatimah. Nama dia Fatimah juga. Cuma isunya Fatimah binti siapa, Shirin? Asad. Fatimah binti Asad. Ya, betul. Ya. Cikgu Noliza, tadi nenek Nabi siapa nama dia, Cikgu Noliza? Fatimah binti siapa tadi? Fatimah binti Amru. Fatimah binti Amru, nenek Nabi. Fatimah binti Asad, mak saudara Nabi. Dua-dua Fatimah, tuan-tuan. Ya, sebab itu dua-dua Fatimah tu, ya, Nabi pun namakan anak Nabi Fatimah juga, tuan-tuan. Ya, nenek Nabi Fatimah binti Amru, ya, mak saudara Nabi Fatimah binti Asad, anak Nabi Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pun adik dia nama Fatimah juga, Fatimah binti Al-Khattab. Fatimah berlambak Fatimah, tuan-tuan. Ya, jadi oleh kerana itu Fatimah tu nama yang sangat popular zaman dulu. Sekarang dah tak ada ramai orang nama Fatimah, tuan-tuan. Ada tapi tak ramai. Ya, jadi Fatimah, ya. Dia panggil Siti Fatimah kerana Siti itu adalah short form. Bukan nama dia, tuan-tuan. Siti itu ialah short form untuk Sayyidati, Sayyidah. Maknanya madam, tuan-tuan. Ya, jadi kalau anak tuan-tuan kecil-kecil jangan panggil dia Siti sebab Siti itu madam. Takkan umur 4 tahun dia dah kahwin, tuan-tuan. Ya, jadi Siti itu is a short form for Sayyidati.
What does Sayyidati mean? Ya, Sayyidati maksud dia ialah madam. Ya, that's why kita panggil Sayyidah Aminah, ya, Puan Aminah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah, ataupun kita panggil Sayyidatuna atau Sayyidatina. Samalah tu tuan-tuan. Ya, Sayyidah tu bukan nama dia. Siti tu bukan nama dia sebenarnya. Ya, jadi Siti tu adalah gelaran saja. Kerana dia sudah berkahwin. Madam kan dah berkahwin. Ya, kalau dia tak berkahwin kita panggil dia Miss. Ya, itu ya. Okey tuan-tuan, tu cerita dia. Okey, selesailah ya, itulah kisah dia. Kita sambung sikit lagi ya. Jadi ketika Abu Talib meninggal, Nabi kehilangan backup tuan-tuan ya. Nabi punya political backing tu ya datang daripada Abu Talib. Abu Talib gubernur Mekah. Abu Talib lah jaga Nabi tuan-tuan. Sebab tu Nabi tak ada orang kacau. Ya. Yang kedua, Khadijah. Khadijah adalah Nabi punya apa kita panggil? Nabi punya economic ya ataupun financial backing datang daripada Khadijah. Pun peniaga paling besar. Ya, maknanya tycoon yang paling besar lah. Ya, di Mekah tu tak ada orang lain. Khadijah. Dua-dua meninggal tuan-tuan. Ya, dua-dua meninggal. Itu tamparan hebat. Barulah Nabi punya dakwah Nabi pun dicekik leher Nabi. Nabi dicekik. Ya, sesak nafas Nabi. Abu Bakar datang leraikan. Ya, Nabi tengah sujud ya. Maka diletakkan kotoran unta di belakang Nabi. Ya. Dulu orang tak berani buat, tapi setelah dua-dua meninggal orang berani buat. Nabi pun pergi dakwah ke Taif. Di Taif Nabi kena baling batu tuan-tuan. Kena baling batu ya, berdarah-darah Nabi. Ya, cuba kita bayangkan. Tuan-tuan ya, sebab tu Ustaz pun sebut dah tadi. Tuan-tuan pergi Mekah kena pergi Taif. Kita kena tengok tempat, ya Allah, Taif ni Nabi pergi jalan kaki tuan-tuan. Yeah. Kalau tuan-tuan tak pernah pergi, tuan-tuan tak dapat menghayati dia tuan-tuan. Ya, macam orang tak pernah pergi Mekah ya, orang tak pernah buat umrah ke, dia tak pernah sa'i dia tak tahu cerita. Teori boleh ceritalah tuan-tuan, tapi dia punya realiti. Tuan-tuan pergi Taif tu atas bukit tuan-tuan. Ya, macam mana Nabi panjat tu, Nabi dengan Zaid bin Harisah. Ya. Ustaz pergi Taif tu naik GMC tuan-tuan. Kita sewa GMC naik. Ya, part of kita naik tu naik kereta kabel pula tuan-tuan. Naik, dah ada kereta kabel, ada kabel car. Ya, sampai atas tu. Duduk dekat apa kita panggil, masuk ke ladang kurma pula tuan-tuan. Ya, ladang kurma tak besar macam di Madinah lah ya, tapi kawasan buah-buahan, pokok buah-buahan. Kawasan anggur kita pergi. Ya, makan nasi, mandi pula kat situ tuan-tuan. Kambing bakar pula tuan-tuan lagi. Ya, Nabi cuba tuan-tuan bayang, kena baling batu tuan-tuan. Ya, sampai tempat Nabi bermunajat kepada Allah. Setelah Nabi munajat, ya, barulah cerita turun ayat ni tuan-tuan. Ni baru cerita turun. Inilah cerita dia. 3 peristiwa besar. Kematian Abu Talib, ya, Nabi punya backing dari segi political, ya. Kemudian political backing daripada Abu Talib, Nabi punya financial backing daripada siapa? Khadijah, 2 meninggal, dan dakwah Nabi ditolak di Mekah dan ditolak di Taif. Sebab itu Allah bagi hiburan kepada Nabi tuan-tuan. Hiburan dia ialah bawa Nabi berjalan. Bukan sekadar ke Masjid Haram, Masjid Aqsa, tapi juga ke langit. Ya, sebab tu Allah kata tempat ni berkat. Memang berkat tuan-tuan. Subuh. The best olive oil in the world tuan-tuan. Daripada mana tuan-tuan? Palestin tuan-tuan. Palestin. Tuan-tuan selalu beli dekat apa kita panggil? Dekat Aeon ke apa tu. Ya, kebanyakannya tu semuanya tu Italian tuan-tuan. Italiano. Ya, sebahagian datang daripada Spain tuan-tuan. Memang Spain dengan Itali ni, Spain lah pengeluar. Kebanyakannya tu producer olive oil tu ya adalah Spain tuan-tuan. Itali pun ada. Ya, tempat lain pun ada. Tapi the best memang olive oil ni tuan-tuan, sama ada dia punya olive dia ataupun olive oil dia memang Palestin. Tu Allah sebut watini wazaitun. Watin tu cerita buah tin. Buah tin terbaik daripada Syria, Damascus. The best tuan-tuan. Tu tengok tafsir tuan-tuan. Ya. Dan the best zaitun is from Palestine. Sebab tu bila kita sebut watin, maknanya Damascus in Syria. Bila kita sebut wazaitun, ya, referring to apa tuan-tuan? Referring to ya, Baitul Maqdis, Jerusalem in Palestine tuan-tuan. Ya, tuan-tuan kalau pergi tuan-tuan boleh tengoklah ya. Tuan-tuan rasa dia punya olive oil dia tuan-tuan. Tuan-tuan rasa dia punya dia punya olive dia ya. Dan olive ni ada banyak macam-macam jenis, ada hijau, ada hitam ya, ada yang sour sikit, ada yang macam-macam lah, kelat dan sebagainya tuan-tuan. Tuan-tuan pergi tuan-tuan boleh tengok macam-macam jenis kat kedai Arab biasa ada ya. Dia akan jual biasanya. So itulah cerita dia tuan-tuan ya. Dan tujuan Allah apa dia tuan-tuan? Linuriyahu
supaya kami memperlihatkan kepada Muhammad, ya. Allah nak perlihatkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang Allah nak perlihatkan, tuan-tuan? Allah nak perlihatkan min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Supaya Muhammad tahu, walaupun orang Mekah tolak Nabi, walaupun orang Taif tolak Nabi, tetapi ya, Allah punya universe ni lagi besar, tuan-tuan. Ya, 7 petala langit, tuan-tuan. Bawa Nabi, tunjuk, jumpakan Nabi-Nabi. Nabi mengimamkan solat. Orang Mekah tak bagi Nabi semayang depan Kaabah. Nabi mengimamkan solat di Masjid Aqsa. 124,000 Nabi dan Rasul ikut Nabi, tuan-tuan. 70,000 malaikat. Ya, Jibril yang suruh Nabi jadi imam. Jibril pun menjadi makmum di belakang Nabi. Cuba tuan-tuan bayang. Patutnya Jibril lah jadi imam. Ya, Nabi Muhammad, tuan-tuan, jadi imam. Ya, tu cerita dia. Ya, patutnya yang jadi imam di Masjid Aqsa adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Pasal Nabi Daud dan Sulaiman adalah raja di Baitul Maqdis. Ya, macam ustaz kan? Tuan-tuan jemput ustaz datang. Ya, ustaz pergi masjid Bukit Jelutong. Ya, ustaz boleh bagi ceramah. Tapi bila jadi imam, imam yang dilantik ya, oleh jais, oleh masyarakat Bukit Jelutong lah yang patut jadi imam. Dialah yang paling layak. Melainkan dia offer ustaz. Dia kata, Ustaz Dr. Zarudin saya jadi imam. Itu lain kalau dia offer kita. Kalau dia tak offer kita, imam tu lah yang paling layak. Sebab itu Nabi Muhammad ya lahir di Mekah dan Nabi datang daripada Mekah dan Madinah. Patutnya yang jadi imam di Masjid Aqsa adalah Raja Masjid Aqsa tu. Raja Palestin. Siapa Raja Palestin, tuan-tuan? King David. Ya, lepas pada King David, King Solomon, tuan-tuan. Ya, King David and King Solomon. Patutnya mereka yang jadi imam, tapi tak. Ya, Jibril kata Muhammad kau jadi imam. Ya, menunjukkan Nabi Muhammad lah ya yang paling hebat lah, tuan-tuan. Dan Allah nak bagi tahu ini semua tanda-tanda kebesaran Allah. Ujung ayat ni apa, tuan-tuan? Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu ya adalah sesungguhnya Allah itu adalah As-Sami', Maha mendengar, dan Al-Basir. Biasanya, tuan-tuan, ayat yang mula dengan tasbih subhana ni merujuk kepada benda-benda luar biasa. Memang luar biasa. Perjalanan ya dalam satu malam, ya pergi ke langit lah tu satu malam, tuan-tuan. Itu memang luar biasa. Patutnya Allah tutup ayat ni dengan sifat-sifat Allah yang hebat-hebat, maha besar. Apa, tuan-tuan? Patutnya innahu huwal mutakabbir, huwal qahhar, huwal jabbar. Tu 99 sifat Allah tu, ya. The 99 attributes of Allah the Almighty. Ya, ada apa, tuan-tuan? Al-mutakabbir, al-jabbar, al-qahhar, ya, al-qawi, al-matin. Patutnya tu yang besar-besar. Tetapi Allah tutup ayat ni bukan dengan yang itu. Allah tutup dengan 2 sifat Allah. As-Sami', Maha mendengar, kerana ketika Nabi munajat tadi, tuan-tuan, ketika bila Nabi munajat setelah Nabi dibaling batu. Ya, Nabi dibaling batu, tuan-tuan. Ya, Nabi bermunajat dan munajat Nabi itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itulah Allah hantar Jibril datang untuk apa kita panggil, ya, untuk pujuk Nabi, untuk bagi tahu, ya, kalau Nabi nak supaya malaikat penjaga bukit ya hempapkan orang Taif tu dengan bukit di Mekah tu, dia boleh buat. Tapi Nabi tak buat, tuan-tuan. Nabi maafkan mereka. Nabi doakan pula, tuan-tuan. Macam kita lah, orang dah pukul kita, orang dah lanyak kita, tuan-tuan. Ya, polis datang, polis kata nak tangkap ke orang jahat ni? Tak apalah, saya maafkan dia. Ya, dan saya doa mudah-mudahan mereka ni dapat hidayah beriman pula. Oh, tu hebat, tuan-tuan. Ya. Nabi Isa memaafkan orang, ya. Ketika Nabi Isa dihina, ya, ketika Nabi Isa ya, pada ketika itu kita kata Nabi Isa bukan menjadi pemimpin lagi, tuan-tuan, ya. Tapi Nabi Muhammad memang ketika orang Mekah buat Nabi masih jadi rakyat. Tapi nanti setelah Nabi pulang ke Mekah, Nabi jadi pemimpin besar. Nabi memaafkan mereka ketika Nabi jadi pemimpin. Itu luar biasa, tuan-tuan. Pemimpin, orang yang ada kuasa, biasa dia akan balas dendam, tuan-tuan. Ya, tapi Nabi Muhammad tidak macam tu. Sebab itulah Allah Sami', Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Macam mana ya Nabi sedih ya ketika Khadijah meninggal. Nabi sedih ketika Abu Talib meninggal. Nabi sedih ketika dakwah Nabi ditolak. Tetapi Allah nak bagi tahu, Muhammad, universe ni, alam ni yang aku punya ni bukan Mekah Taif je. Lebih besar daripada tu. 7 petala langit Allah tunjuk ke Nabi, tuan-tuan. Sampai ke syurga pun Allah tunjuk. Sampai ke Sidratul Muntaha Allah tunjuk. Itulah cerita dia, tuan-tuan. Cukuplah, tuan-tuan. Ya. Untuk kali ni, kalau tuan-tuan ada soalan, silakan. Silakan, tuan-tuan. Ada apa soalan? Kak Suharti ada apa nak tanya? Ustaz, tadi Ustaz kata Isra' tu perjalanan malam kan, Ustaz? Ustaz kata betul. That word Al-Isra'. But From the word Asra tadi lah. again like
Yeah. So but Asra. they repeat again Isra bi abdihil laila. Tapi dia cakap juga Lailan lagi tu malam lagi menunjukkan sekali waktu lah. Ustaz ya. Waktu. Maknanya untuk to emphasize lah. To emphasize that the journey the journey took place at night. Dia berlaku pada waktu malam. Bukan pada waktu siang. Confirm. Asra tu lebih nak tunjuk Nabi diperjalankan. Maknanya Nabi was invited by Allah the Almighty. Nabi dijemput oleh Buraq dan juga Jibril. Maknanya he was accompanied by both of them lah, by Buraq, representative of animal, dan Jibril representative of angels. Jadi maknanya ada gabungan 3 makhluk. Ada manusia Nabi Muhammad, ada animals Buraq, dan ada juga angels. Angel tu ialah Jibril, the archangel, tuan-tuan. Ketua bagi semua angel. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril. Okey, Isra sahaja. Mi'raj, Isra pun orang dah murtad, tuan-tuan. Cerita langit memang semua manusia akan ketawa lah. Orang tak percaya. Sebab itu Abu Bakar bila dengar bahawasanya Nabi cerita Nabi pergi ke Masjid Aqsa, tuan-tuan, satu malam. Sebab tu Abu Bakar dipanggil As-Siddiq, kerana dia kata kalau Muhammad cerita jangan kata Masjid Aqsa, ke langit pun aku percaya. Sedangkan Nabi tak cerita langit lagi, tuan-tuan. Baru cerita sampai Masjid Aqsa saja. Pun Abu Bakar kata lebih pada tu baru aku percaya. Dengan syarat provided that siapa yang bagi tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu cerita dia, tuan-tuan. Okey, ada lain silakan. Ada apa nak tanya? Haji Nazri ada apa soalan? Datuk Osman apa soalan? Silakan. Ustaz, masih. Tak ada Okey, orang lain silakan. Kak Masyitah ada apa, Kak Masyitah? Ustaz, yang tadi Nabi dapat wahyu di Mekah kan. Lepas tu barulah naik pergi ke Palestin kan. Buraq dia di mana di Iraq kan dapat wahyu tu. Bukan. Wahyu mana? Wahyu mula-mula Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, tu di masa tahun pertama tu lah. Masa Nabi nak jadi Nabi tu di Gua Hira lah. Tapi Buraq datang tu di Masjid Haram Mekah. Buraq datang di Mekah. Bukan di atas bukit tu. Masa bukit tu Jibril datang. Masa mula-mula datang nak bagi Nabi wahyu tu. Okey. Ustaz, orang lain silakan. Masa kita buat orang yang berselimut tu kan Ustaz. Itu yang masa Nabi mula-mula dapat wahyu tu ke Ustaz, yang dia menggigil tu? Yalah, masa mula-mula dia ada 2 peristiwa tu, ada beberapa kali lah sebab Nabi naik ke bukit tu beberapa kali. Jadi yang mula-mula tu masa Iqra' tu, itu first time Nabi jumpa Jibril, memang Nabi dalam keadaan menggigil, menggeletar sebab first time jumpa. Sebab tu Nabi balik, Nabi minta Khadijah selimutkan. Kemudian ada lagi ketika dakwah Nabi ditolak di Mekah, sebab Nabi mula mengaku sebagai Nabi dan Rasul, maka Nabi balik, Nabi tutup diri Nabi dengan selimut tadi sebab seolah-olah Nabi nak, sebab Nabi rasa sedih lah pasal orang tak boleh nak terima. Jadi itu yang Jibril datang panggil Nabi, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil. Mana ada 2 peristiwa lah kata Ibnu Katsir. Dua-dua tu ada riwayat. Ketika Nabi berselimut kali pertama masa menggigil baru kali pertama jumpa Jibril, dan kedua ketika Nabi sedih kerana orang tak terima dakwah Nabi. Dua-dua tu itu pun surah-surah yang awal turun lah. Isra' Mi'raj tahun 11, tuan-tuan. Dah 11 tahun dah baru cerita Isra' Mi'raj. Maknanya sebelum tu kebanyakan cerita adalah cerita dakwah aja, cerita akidah kan, cerita syurga neraka, cerita tentang balasan baik, balasan jahat, akhlak yang baik. Tak ada cerita hukum, tak ada lagi. Sembahyang pun tahun yang ke-11. Yang sebelum tu hanya solat mengikut Nabi Allah Ibrahim, 2 rakaat 2 waktu. Dan dikatakan belum wajib lagi, hanya optional je pada masa tu. Setelah Isra' Mi'raj baru dia jadi wajib, tuan-tuan. Baru dia mandatory. Baru dia obligatory, tuan-tuan. Sebelum tu optional. Bukan wajib lagi. Tu cerita dia. Cuma kalau tuan-tuan ingat, masa turun surah Al-Muzammil, Al-Muddassir dan Al-Muzammil, ada kewajipan solat malam kan? Solat malam. Berapa lama solat malam diwajibkan, tuan-tuan? Ingat lagi? Tuan-tuan kita dah baca, tuan-tuan. Ustaz dah cerita kat tuan-tuan. Berapa lama? 2 tahun Ustaz. Bukan. Setahun saja. Setahun jadi wajib. Apa berlaku pada sahabat Nabi bila tiap malam bangun tahajud? Apa jadi pada mereka, tuan-tuan?
Tuan-tuan, bila kita sembahyang tahajud lama-lama sangat ni, sebab mereka kena separuh malam tau tuan-tuan. Separuh malam lebih sikit atau kurang sikit. Apa jadi? Kaki-kaki bengkak. Sakit tumit. Sakit tumit tu apa boleh juga, tapi bengkak kaki bengkak. Ya, lama sangat berdiri, kaki bengkak. Ya, bengkak-bengkak kaki. Nabi pun sama tuan-tuan. Nabi hatta tawarramat qadamahu, sehingga bengkak-bengkak kedua kaki Nabi. Ya, tu dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita. Jadi kalau Nabi pun macam tu tuan-tuan, ya, para sahabat lebih-lebih lagi lah. Dan setelah setahun, kata Aisyah, barulah ya solat malam itu dijadikan sebagai sunat saja, mana tak wajib lagi. Tapi pada Nabi jadi wajib, pada orang lain tak. Ya, tu satu apa kita panggil rukhsah lah yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Termasuk kita lah tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Okey, tuan-tuan, yang lain ada apa lagi? Ya. Kak Mai ada apa? Silakan. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Isra Mi'raj ni tak ada signifikan apa-apa macam puasa ke ampun dosa solat ke, tak ada ke benda-benda macam tu kan? Solat very significant. Yalah. Solat kan the most significant is solat. Okey. Okey, orang lain silakan. Ya, siapa nak tanya? Kak Mira ada soalan? Ya, silakan. Ustaz, apa ni, kalau Ustaz tadi kata yang 5 waktu tu, 5 waktu yang first one, 5 waktu 2 rakaat tu, masa peristiwa Mi'raj lah kan Nabi dapat kan? Ya, tulis salah ni Ustaz. Masa Mi'raj lah, masa Isra mana ada jumpa, mana ada berbual-bual dengan Allah lagi. Mi'raj baru berbual dengan Allah. Sebab nak berbual dengan Allah tu, Nabi tidak diiringi oleh Jibril. Ya, sebab itulah Jibril tak boleh naik ke mustawa. Jibril hanya tunggu di Sidratul Muntaha. Sebab Nabi nak bercakap-cakap dengan Allah. Jadi maknanya personal. Jibril pun tak boleh interfere tuan-tuan. Ya, macam Nabi Musa kan. Masa dia berbual-bual tu Ustaz, sebenarnya dia jumpa Allah. Dia nampak ke muka dia Ustaz? Kata sebahagian riwayat, hanya seperti mana melihat mentari. Mana matahari yang terbit, yang cerah tu, macam itulah ya. Tak nampak, bukanlah nampak. Sebab melihat Allah ya secara jelas tu ialah nanti di akhirat, setelah daripada manusia dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Itulah nikmat ya. Sebab tu nikmat tu ditangguhkan sampai kita masuk syurga besok, baru boleh melihat Allah. Dia tak boleh describe ya. Dia tak boleh nak describe macam mana. Tak boleh nak cerita. Tak boleh nak cerita. Itu Aisyah punya riwayat ya. Ada riwayat yang sahih daripada Aisyah. Maknanya tidak tengok sebiji macam kita tengok benda kat depan kita, tak boleh lah. Ya, itu cerita dia. Okey, orang lain. Haji Megat, ada soalan apa Haji Megat? Assalamualaikum Ustaz. Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, silakan. Cuma ada sikit je Ustaz. Apa ni? Ya, silakan. Agak leceh juga soalan ni. Tadi kan Ustaz kata batu daripada luar tak boleh bawa ke Masjidil Haram kecuali kalau memang sepatutnya lah. Memang tak boleh lah. Kalau buat construction apa semua tu. Tapi kalau batu-batu yang memang asal daripada luar ada di Masjidil Haram, bolehlah kita bawa keluar tak? Boleh ke tidak? Batu-batu contoh batu apa? Kalau macam ni lah, macam batu-batu yang buat construction apa semua tu daripada luar, boleh lah kalau kita nak bawa keluar daripada Masjidil Haram, boleh ke tak? Yalah, tapi apa tujuan? Tapi kena tahu lah, untuk apa? Ya. Untuk tujuan apa? Dari segi hukum lah kan. Dari segi hukum. Ya. Ini yang asal. Yang disebut tu maknanya batu-batu asal. Sebab macam batu kita jamrah tu, jamrah Aqabah, ya, jamrah Kubra apa semua tu, memang batu-batu tu memang dia datang daripada Muzdalifah tu. Kita kutip di Muzdalifah. Kita kutip di Mina. Setelah kita campak di jamrah tu, nanti ada lori akan ambil balik, dia akan letak balik dekat Muzdalifah dan Mina balik. Dia tak akan keluar. Memang duduk dalam tu juga. Sebab tu batu asal. Tapi yang construction of course datang daripada luar lah. Sebab macam even itu Ustaz sebut tadi ya, untuk marbles di tempat tawaf tu, dekat tempat sa'i ya, kemudian bangunan Kaabah tu sendiri, sebahagian besar daripada batu-batu tu memang datang dari luar. Itu memang tuan-tuan boleh tengok, boleh Google aja. Tengok apa yang digunakan pakai oleh kerajaan Saudi untuk buat. Memang daripada luar.
Ya, tapi macam tadilah, ya, bukan untuk jamrah, ya, bukan tuan-tuan. Itu sekadar construction. Memang banyak, ya. Tapi macam tadi, ya, kita sebut tentang batu-batu yang diguna pakai lah. Ya, sebab tu biasanya orang suka pakai slipper Jepun tu. Sebab dia tak ada, sebab kalau kita pakai slipper yang ni kan, ya, macam Croc ke apa semua yang kita kata ada bawah dia tu, itu memang boleh termasuk 1-2 tu. Pasal kita orang lelaki kan, bila orang lelaki dia duduk dalam ihram, dia tak boleh pakai kasut. Ya, semua kita pakai selipar, dan selipar tu selipar yang 5 jari kita semua nampak. Ya, sebab kita tak boleh tutup. Sebab tu kita tak boleh pakai capal yang tutup belah atas tu, tak boleh, tuan-tuan. Ya, dia mesti nampak 5 jari tu, ya, dan keseluruhan kaki tu mesti terbuka bahagian atas. Bawah tak apalah sebab bawah ada tapak kan. Jadi dan kita digalakkan untuk tidak memakai yang boleh kutip batu tu masuk dalam kasut. Kalau ada kita kena tanggalkan. Ya, tapi batu-batu lain tak ada masalah lah tuan-tuan. Ya, macam construction tadi okey je. Tapi Ustaz tanya, apa tujuan Haji Megat nak bawa balik batu? Ya, tuan-tuan, Haji Megat duduk kat Safwan Tower tu. Taklah, kan? Apa tujuan nak bawa balik kan? Kalau terbawa tak apalah. Ya, tapi kita kena pastikan yang itu memang asalnya daripada luar kan. Dan nak pastikan itu dia. Itu satu hal. Kita pun tak tahu kan. Jadi lebih baik, lebih selamat. Sebab tu kita tengok apa ni, dataran apa semua tu sudah disimen tuan-tuan. Semua dah letak marble supaya kita tak ada interaksi dengan batu-batu tu, ya. Even kalau tuan-tuan tengok kebanyakannya tu dia dah tar, ya, dia dah simen dan sebagainya. So kalau dulu lain tuan-tuan. Dulu ada kemungkinan kita boleh terambil batu-batu tu, ya. Especially orang yang pergi haji, ya, bila dia kutip batu di Muzdalifah dan di Mina, biasa dia akan kutip lebih daripada 70. Dia akan kutip lebih, tuan-tuan. Pasal takut-takut bila dia baling tu tak masuk dalam lubang tu, ya. Jadi bila tak masuk dalam lubang, ya, kita maknanya apa kita panggil, ya, dia akan istilahnya, ya, dia akan terbawa, ya. Ada soalan, bolehkah kita kata dalil Isra surah ni dalil Mi'raj surah Najm? Ada cerita, memang betul, ya. Cerita Mi'raj memang ada surah Najm, ada cerita sikit, tapi tidak cerita detail lah. Nabi naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tak ada. Cerita surah Najm tu cerita Nabi melihat syurga, ya, dan Nabi melihat Jibril di bawah Sidratul Muntaha. Tu memang ada. Tapi ceritanya tak panjang, tuan-tuan. Ya, tak detail, ya. Boleh, tak ada masalah, ya. Kalau orang tanya kita ada tak cerita Mi'raj? Ya, ada. Yang Ustaz sebut tadi surah. Ya, kalau Isra ada suratul Isra, Mi'raj tak ada suratul Mi'raj. Quran ada satu surah Ma'arij, surah 70. Tapi dia bukan cerita Isra Mi'raj. Ya, kebetulan namanya Ma'arij. Itu plural form untuk Mi'raj. Tuan-tuan, nak cerita panjang lah kan. Tapi nak cerita satu surah cerita tentang Mi'raj tak ada. Isra aja ada, tuan-tuan. Itu kalau Ustaz boleh respon pada soalan Syirin, ya. Okey. Yang lain-lain ada apa-apa sebelum kita tamat? Haji Mak Syah, kalau ada apa-apa sebelum tamat, Haji, silakan. Tak ada soalan, Ustaz. Tak ada. Kalau tak ada apa, kita minggu depan kita Bulughul Maram balik, tuan-tuan, ya. Yang kita announce untuk hari ni kita akan buat minggu depan. Ya, insya-Allah. Okey. Okey, tuan-tuan, terima kasih pada semua, ya. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang Ustaz sebut pada malam ni. Kerana Ustaz sebut daripada perspektif yang sedikit berbeza, ya. Ustaz tak sebut apa dia punya konten kejadian Surat Mi'raj tu, ya, tapi Ustaz sebut background dia, latar belakang, ya, dan dia punya benda-benda yang Ustaz rasa signifikan untuk kita faham. Terutama tentang solat. Sebab banyak orang tak faham, tuan-tuan. Orang ingatkan mula-mula Nabi dapat wahyu tu lepas pada surah Al-Alaq tu, tuan-tuan, terus solat diwajibkan 5 waktu dah, tuan-tuan. Ya, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj pun bila Nabi turun, details tak ada lagi. The details were not given by Allah, tuan-tuan. Jibril datang, waktu-waktu dia datang, waktu Zuhur, habis waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak, waktu subuh dia datang. Dan dia bagi tahu 2 rakaat. Ya, selepas hijrah ke Madinah baru jadi 4 rakaat. Untuk maghrib 3. Ya, subuh kekal 2. Yang lain baru jadi 4. Jadi ada stages, tuan-tuan, ya. Sebab itu ketika Nabi terlupa, Allah buat Nabi lupa. Solat Zuhur, Nabi terlupa. 4 rakaat jadi 2. Sebab tu sahabat tak tegur. Kerana memang originally Zuhur, ya, Zuhur tu was 2 rakaat, tuan-tuan. Jadi bila Nabi seolah-olah terlupa, 4 jadi 2, Abu Bakar, Umar tak tegur. Ya, sebab mereka menyangka bahawasanya solat tu kembali kepada asal 2 rakaat. Cuba tuan-tuan tengok. Sahabat tak tegur.
Ya, yang tegur tu sahabat yang baru masuk Islam. Zul Yadain nama dia tuan-tuan. Ya, gelaran dia. Zul Yadain yang tanya Nabi, adakah solat telah diqasar? Zuhur tu dah jadi 2 balik, ya. Nabi pun minta confirmation daripada Abu Bakar dan Omar, mereka confirmkan bagi isyarat. Nabi bangun, Nabi tambah 2 rakaat. Mengapa peristiwa itu tidak ditegur oleh para sahabat? Ya, oleh Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Kerana memang originally Zuhur tu memang 2 rakaat. Asar tu memang 2 tuan-tuan. Bukan 4. Ya, tu cerita dia. Boleh tuan-tuan ya? Okey, sekadar tu ya, mudah-mudahan dia bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah alamin. Ya, terima kasih kepada semua. Ya, kita jumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih Haji Nazri, Haji Mak Syah dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih Ustaz. Thank you. Jazakallah. Haji Mak Syah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih Nazri. Terima kasih Nazri. Terima kasih. Terima kasih.